أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita Alhamdulillah berada di akhir penghujung berkenaan dengan tajuk pendahuluan surah Al-Baqarah. InsyaAllah lepas habis nota ni, bagi pendahuluan kita akan masuk kepada bahagian pertama, itu berkenaan dengan pendahuluan surah Al-Baqarah. Itu kita akan bincang tafsir itu sendiri. Ni sekarang belum tafsir lagi. Baru surah Al-Baqarah tu, apa dia punya nama dia, kemudian kelebihan dia, kemudian tajuk yang ada dalam dia, kemudian munasabah yang ada dalam dia, nama dia Al-Baqarah, kemudian awal dengan akhir dia, kemudian kandungan dia dengan nama dia sendiri, kemudian kandungan surah ini dengan surah sebelumnya atau surah selepasnya. Yang mana kita kata itu belum lagi masuk berkenaan tafsir itu sendiri. InsyaAllah lepas kita habis yang bahagian ni, minggu depan mungkin kita akan masuk pada bahagian pertama, itu tajuk ayat 1 sampai 39, Hidayah Al-Quran dan Khilafah Insan, yang tajuk bahagian pertama part berkenaan dengan bahagian pertama. So jadi hari itu kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk isi kandungan Al-Quran, surah Al-Baqarah dengan kandungan surah Al-Fatihah. Yang mana kita itu sampai pada nombor 7, kan? Dah baca belum? 7 baca dah, 7 baca dah. Habis kan? Okey. Semua cangguk je tidak tak bagi lah. 39 kan? Bilangan 5 bilangan 5. Kalau kita sampai dah sebenarnya, saya baca dah ini, sabar syukur redha dah baca dah. Minggu lepas 7.5 kan? Setengah 7. Mana muka surat 30, muka surat 40 tak masuk lagi. Kita ambil bawah tu, sampai bawah tu. Pasal kita sedang bincangkan berkenaan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita nyatakan hari itu bahawa apa yang dalam ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu bincangkan berkenaan dengan orang beriman, minta supaya kita dapat hidayah macam orang beriman, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan orang sesat. Dalam Al-Baqarah kita dah bincangkan bahawa orang tersebut ada diterangkan di awal Al-Baqarah lagi, diterangkan golongan berkenaan. Okay, dan kita baca itu perenggan yang terakhir kita kata firman Allah Ta'ala di awal surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah menyatakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa, petunjuk orang bertakwa. Sehingga akhirnya berkenaan ciri-ciri kitab ni juga adalah perkhabaran bahawa jalan mereka golongan yang yang mereka minta ditunjuk kepadanya. Mana jalan itulah jalan orang-orang yang alladzina an'amta alaihim. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tu diterangkan di awal Al-Baqarah dengan al-muttaqin. Dia kata hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Petunjuk orang yang bertakwa. Okey, jadi kita sambung insya-Allah kat sini. Baik, berkata pengarang-pengarang buku kita hafizahumullah, firman-Nya di awal surah Al-Baqarah hudal lil muttaqin, sehingga akhirnya berkenaan ciri-ciri kitab juga adalah perkhabaran bahawa jalan mereka yang diminta ditunjuk kepadanya adalah apa yang dikandung oleh kitab ini. Maksud dia bila kita kata kita minta ihdinas siratal mustaqim, mana siratal ladzina an'amta alaihim tu balik kepada al-muttaqin yang diterangkan oleh Al-Baqarah itu. Mana orang yang bersifat dengan ciri-ciri berkenaan. Dan ia hanya menjadi petunjuk bagi siapa-siapa yang bersifat dengan sifat golongan sifat apa yang disebut sebagai sifat golongan bertakwa. Pasal bila kita sebut dalam kan kita kata itu akhir Al-Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim, Allah Ta'ala sahut apa doa yang diminta oleh orang-orang beriman dalam surah Al-Fatihah dengan mengatakan zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Seolah-olah macam kita kata signifikan dia diletakkan surah Al-Fatihah lepas surah Al-Baqarah adalah dalam surah Al-Fatihah orang Islam atau orang beriman ni minta hidayah.
Maka Allah Ta'ala kata dalam suratul Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, dengan zalikal kitab. So Allah Ta'ala tunjuk, orang kita minta hidayah, Allah Ta'ala pun kata ini hidayahnya. Tapi kita dah letakkan garis panduan bahawa kita nak hidayah tadi alladzina an'amta alaihim, bukan hidayah mana-mana pihak. Bahkan hidayah tadi limited kepada apa yang golongan dapat hidayah itu. Maka Allah Ta'ala terangkan juga muttaqin itulah golongan yang akan dapat. Dan bahkan dalam suratul Baqarah didetailkan apakah sifat orang bertakwa tu. Dengan Allah Ta'ala nyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman dengan ghaib, kemudian mereka infakkan daripada apa, akan mereka mendirikan solat, dan kemudian mereka daripada apa kami beri mereka, mereka infakkan, mereka sedekahkan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang-orang yang beriman dengan apa turun kepada engkau hai Muhammad, wa ma unzila min qabli, apa turun sebelum engkau, wa bil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Di sini ada terangkan sifat-sifat mereka. Mana di dalam tajuk itulah kita kata tumpuan. Tapi lebih ditekankan lagi adalah siapa-siapa tak bersifat dengan sifat tersebut, dia tak akan dapat apa? Hidayah berkenaan. Mana macam orang-orang kita kata dalam Al-Quran Karim, bila kita sering dengar Al-Fatihah itu sebenarnya permintaan dan doa. Dan kita minta hidayah Allah Ta'ala di situ. Kita spesifikkan hidayah tadi mesti hidayah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, kurniaan Allah Ta'ala. Tapi untuk menjadi golongan berkenaan, anda kena bersifat dengan sifat tersebut. Bukannya maksudnya kita doa saja tapi tak nak bersifat, maka takkan dapat. Contoh macam di masjid biasa kita dengar, kan biasa orang doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wahai ya Allah, rezekikanlah kami, kurnia pada kami arinal haqqa haqqa, perlihatkan kami ini kebenaran itu kebenaran, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, perlihatlah kepada kami kebatilan itu batil, kebatilan itu kebatilan, dan rezekikanlah kurnia pada kami untuk menjauhinya. Tapi problem sekarang, kalau dikatakan kita tak bersifat dengan orang bertakwa, bersifat, mungkin Allah Ta'ala dah beri panduan dah, tapi kita masih lagi lari. Contoh macam kita ada taklid, masih ada sifat jahiliah dalam diri kita, kita taklid buta. So Allah Ta'ala berikan panduan dengan firman-Nya dalam Al-Quran Karim. Itu antaranya macam kita kata, sifat orang beriman ni dengan ghaib, orang yang takwa ni beriman dengan ghaib, mendirikan solat, dan apa Allah Ta'ala infakkan mereka apa Allah Ta'ala rezeki mereka infakkan. Mereka beriman dengan apa turun Rasulullah dan apa turun Rasulullah, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Kalau anda kata dalam diri orang tu tak ada sifat ini, Quran tadi takkan beri hidayah pada dia. Dia bukan hanya setakat kita minta, kita kena bersifat dengan sifat tersebut, baru kita dapat benda yang dijanjikan Allah Ta'ala. Mana kita dah minta kan, golongan orang bertakwa. Jadi benda tu akan datang dengan automatik. Kita kena usaha, effort, kena kejar. Bukan hanya setakat ya Allah aku minta benda berkenaan. Mungkin kalau orang masjid kata kan, mungkin dia suka lagi buat benda bergendang ke dalam masjid dan sebagainya. Tapi dia kata, tapi tiap hari Pak Imam dah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kami kebenaran itu kebenaran, dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami kebatilan itu kebatilan, dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya. Dah doa dah ustaz, tapi buat juga kenapa? Kan dah minta dah, tapi apa? Tapi kena faham bahawa hidayah itu, kebenaran itu hanya akan menjadi ikutan sebenar kalau orang tu bersifat dengan sifat tersebut. Macam Ibn Katsir kata dalam tafsir beliau di awal tentang Al-Baqarah, dia kata barang siapa tak bertakwa, Quran dibaca tak akan jadi hidayah pada dia. Atau barang siapa yang 6 sifat tadi tak ada pada diri dia, dia tak akan memberi kesan masalah bacaan Quran, tak akan beri kesan pada diri dia. Mungkin dia boleh hafal Al-Quran, tapi dia tidak akan dapat hidayah. Mungkin dia boleh hafal hadis Nabi, penjelasan setiap ayat Quran, tapi dia takkan dapat hidayah. Takkan dapat. Itu macam orientalis barat kan, yang kita kata mengkaji Islam. Kadang-kadang lebih hebat dari kita sendiri, hebat daripada ustaz pun. Hafal hadis dan sebagainya, Quran dia hafal, segi bahasa dan sebagainya. Dia ambil orientalis barat, dia ambil oriental studies, mempelajari ilmu-ilmu ketimuran, dan Islam itu dijadikan salah satu ilmu yang dikaji oleh mereka. Bahkan pengajian dia tadi, ulama-ulama Melayu dan sebagainya tak pernah buat kerja yang diorang buat. Contoh macam hafal Quran, kalimah ni berapa banyak, kalimah sekian berapa banyak. Dia boleh bincang macam tu sekali. Macam dia dalam pengajian diorang buat di Jerman tu. Orang tadi orang berkumpul buat satu Mu'jam Mufaharas Al-Alfazil Hadis. Ensiklopedia berindeks, berindeks bagi lafaz-lafaz hadis. Dalam tu ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. 6 lah kita bersitah ni. Kalau kita baca contoh macam perkataan kataba, dalam hadis mana ada, dalam Bukhari hadis nombor berapa, jilid berapa dan sebagainya, Muslim berapa banyak kali berulang.
Yaktubu berapa kali berulang. Macam tu sekali. Kita tak pernah buat kerja macam tu. Kan maksud dia pengkajian macam sekali. Macam bila kaji Quran, dia kaji sampai detail macam tu sekali. Mana dia sense of belajar apa, balaghah dan sebagainya, dia akan belajar. Tetapi macam kita kata, balik pada asal, siapa-siapa yang mempelajari Al-Quran tapi tidak ada bersifat dengan sifat-sifat, dia memang ada orang kata, tapi ustaz, belajar dulu baru kita jadi kot. Tak, dia kena, jangan salah faham. Belajar lepas tu baru jadi takwa. Tak, salah. Takwa dulu. Mana takwa apa, baru dah benar ilmu tadi menjadi manfaat. Dia jangan kita tunggu. Pasal Allah kata wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah Taala dan Allah Taala akan ajarkan kamu. Mana sifat takwa itu kena ada dalam diri kita. Takut kepada Allah Taala, ataupun inilah yang 6 ciri-ciri diberikan tu mesti ada. Contoh pertama, beriman dengan ghaib. Ghaib yang dimaksudkan, kita nyatakan itu bukannya apa? Bukannya hantu setan saja. Ghaib itu dimaksudkan apa? Allah itu sendiri, Allah, para malaikat, rasul, kitab dan sebagainya. Yang mana kita kata rukun iman kita, itu yang dikira sebagai keimanan yang sebenar. Mana iman al-ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, bagi sifat orang bertakwa tu mesti relate kepada tajuk Allah, rasul, kitab, malaikat, qadar dan seterusnya. Bukannya balik pada masalah. Pasal apa tau? Bila beriman, dia iman yang dimaksudkan adalah iman yang meningkat ketakwaan lagi. Pasal orang tu dengan percaya Allah Ta'ala, tahu tentang Allah, dia akan makin takwa. Tapi kalau dia percaya wireless telecommunication, tak nampak kan, gelombang radio dan sebagainya, mana ada orang jadi takwa dengan belajar benda ni? Belajar. Saya belajar wireless telecommunication ni lah menjadikan saya insaf. Mana ada kan? Mana ada orang jadi macam tu kan? Atau belajar tentang sinaran matahari, pecah apa 7 spektrum dan sebagainya. Tak ada. Faham tak? Itu sebab kenapa kita faham ghaib itu. Ataupun belajar tentang alam ghaib, alam bunian dan sebagainya. Berapa ramai jadi bomoh tapi tak takut Allah Ta'ala. Pasal tak? Oh, tahu alam ni, alam tu jin bertanduk, jin berbulu, semua ada. Tanya kena jin, semua macam jin ada. Jin gigi panjang, gigi pendek, semua tahu. Dia ada karang buku encyclopedia jin. Kan dia buat buku. Ya. Orang Melayu kita ni buku hantu. Buku tentang hantu. Hantu-hantu Melayu, hantu Cina tak ada. Tapi nak jadi cerita, takwa tidak ada. Tak ada takut langsung. Mana makan benda haram masih lagi, tengok benda haram masih lagi, sembang benda haram masih lagi. So apa beza dia? Beza dia tadi adalah bila orang tu percaya dengan Allah Ta'ala, kitab. Pasal dalam kitab tadi panduan pada kita, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh. Tentang malaikat yang menyalin amal kita, tentang malaikat akan cabut nyawa kita, malaikat akan menjaga neraka nanti. Tentang qadar kita redha dengan apa ketentuan Allah Ta'ala. Mana benda tadi bina, dia bukan setakat dia, makin bina takwa. Mana iman tadi, orang bertakwa tadi adalah orang yang pertama, yu'minu bil ghaib. Kemudian wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfikun, dirikan solat. Kita kata ini gambaran, macam dikata oleh para ulama tafsir, dia kata gambaran connection dengan Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi, daripada apa kami rezeki mereka infakkan, ini connection dengan manusia. Dia ada dua sekali, bukan salah satu je. Dia ada, kalau iqam solat ada, tak ada tunaikan zakat, masalah. Kalau anda kata tunaikan zakat ada, dengan manusia cukup baik, tapi Allah Ta'ala putus, tak guna juga. Kemudian beriman dengan apa Rasulullah SAW mengatakan. Ini yang kita kata apa, timbul. Kadang-kadang orang tu percaya Rasulullah SAW sabda, tapi ada tapi lagi. Macam tadi ada soalan, orang tanya saya, dia kata apa, kalau kita terpijak najis, dan kita Rasulullah SAW sabda dalam hadis sahih, dia kata sallu fi ni'anikum khaliful yahud, canggahilah orang Yahudi dan solat dalam kasut kamu. Ini kalau sesiapa yang keluar outdoors, pakai kasut, dia payah tangga-tangga kasut untuk solat, dia boleh solat dalam keadaan kasut. Soalan dia kata, kalau sekiranya orang terpijak najis dan sebagainya, dalam hadis Nabi SAW memadai dengan dia just bersih, tarik kaki dekat tanah dan sebagainya, maka cukup membersihkan kasut dia. Lepas tu dia timbulkan, tapi ustaz, ada bau lagi. Dia salah. Sebab apa tahu? Sebab cara pembersihan najis, najis ini najis kotor lah, tapi cara pembersihan dia Nabi ajar. Kalau contoh macam bentuk-bentuk air kencing dan sebagainya di tanah, memadai kita simbah saja air, biar kena hilang, tak perlu kita cium balik ada bau lagi tidak. Faham tak? Macam najis apa, kanak-kanak bayi lelaki yang kurang daripada umur 2 tahun, yang belum lagi putus putus susu, dia kencing, kita renjihkan dia, mungkin nampak manis tapi kuning lagi, jangan fikirkan. Mana actually the way of cleaning tu tadi Nabi dah ajar. So macam bila kasut tadi Nabi kata, bila dalam hadis yang sahih Nabi kata, bila datang seorang kamu untuk solat, maka yuqallibna alaih, hendaklah dia balikkan tapak kaki dia. Kalau nampak padanya ada kotoran, maka tarik je, yang sahu, thumma yusalli, kemudian solatlah dalamnya, dalam kasut berkenaan. Tak ada suruh cium balik dan sebagainya. Bila kata tapi itu masalah. Pasal bila Nabi sabdakan, itu adalah wahyu, bukan kita persoalkan lagi. Kita tak ada hak untuk persoalkan dengan Rasulullah SAW. Pasal baginda adalah utusan Allah Ta'ala. Dengan cara Rasulullah lah kita akan sah ibadat kita.
Bukan dengan cara kita fikir. Kalau ikut cara kita fikir, macam-macam benda kita kena tukar. Anything Jadi, tapi bila Nabi datangkan dengan kita cara, jumlah, kadar, lebih-lebih ibadat-ibadat khusus, maka Nabi letakkan, so janganlah enggak. Dan kita macam, tapi yelah, saya rasa lagi. Kan? Macam zaman kita ada orang kata, saya rasa sembahyang jamak qasar ni, zaman kita ni tak payah buat. Sebab masjid ada setiap 1 kilometer ada masjid. 1 kilometer ada masjid. So, apa pasal kena ada jamak qasar lagi? Dia tak tahu ke zaman Nabi SAW dahulu, masjid tu jadi tak penting untuk dirikan solat. Kan? Di mana-mana saja kita solat, kita je malu masalahnya zaman kita sekarang ni. Nak solat malu. Kan? Nak solat tu malu, takut dan sebagainya. Solatlah kalau dia kata tempat tu bersih dan sebagainya, solatlah. Dia kata tak solat sebab apa? Tak ada masjid. Tak ada masjid. Bukan tak ada masjid, tak ada sejadah. Masjid ada sejadah, tak ada semayang. Dia pun ada juga. Ada sebab itu tak semayang sebab apa? Tandas tu kotor. Tandas tu kotor, letaklah tandas tu kotor, awak nak semayang. Tapi kalau terpercik, la ilah, dia tapi lagi. Keep on going. Mana bila Nabi berikan kadar, rupa, bentuk, hatta cara pembersihan yang Nabi ajarkan, kadang mana cukup lah. Yang over question tadi, benda-benda persoalan melampau ni tak dipersoalkan dalam Islam. Itu anda yang was-was, bukannya Nabi yang silap ajar. Nabi ajar betul dah, anda saja tak boleh. Jadi iman dengan Rasul, termasuk cara menyampaikan diri kepada Allah pun sama juga. Tak boleh kita cari jalan lain selain jalan Rasulullah SAW. Ingat bila kita bincangkan itu, kan bila Nabi SAW tunjukkan, gila kita kata Nabi ajar kita cara ke syurga. Nabi terangkan jihad, sedekah, amal jariah yang lain, mengajar ilmu, mengajar Quran dan sebagainya. Nabi kata ia adalah jalan-jalan ke syurga. Tetapi bila kita over limit, kita kata nak semayang tak nak tidur, nak puasa tak nak buka-buka, tak nak kahwin dengan wanita dan sebagainya, atas alasan dekat diri pada Allah Ta'ala, Nabi tolak, Nabi reject. Ataupun macam ada sahabat atau zaman Rasulullah SAW dahulu yang ceraikan isteri, kemudian jual harta, kemudian nak pergi jihad fisabilillah sampai mati. Pun Nabi kata kepada mereka, alaisalakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Nak menunjukkan apa? Limitation dalam masalah mendekat diri kepada Allah bukan dengan cara kita fikir baik. Faham? Itu yang bila kita beriman dengan apa turun para rasul kan, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang itu kita kata kena faham. Dia bukannya bila Allah Taala lafazkan berikan lafaz berkenaan, maksud dia beriman dengan apa turun pada engkau dan apa turun sebelum daripada engkau, hai Muhammad, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Itu adalah satu konteks limitation. Maksud dia dalam bila Rasul SAW dengan golongan terdahulu, apa beza dia? Percaya akhirat sama. Diorang percaya akhirat, kita percaya akhirat. Diorang percaya syurga, kita percaya syurga. Diorang percaya neraka, kita percaya neraka. Diorang percaya ada qadar, kita percaya qadar. Diorang percaya bahawa ada hari kebangkitan, kiamat. Diorang kita percaya, sama aja. Beza dia adalah masalah apa? Cara dekat diri Allah Ta'ala. Diorang bayangkan macam contoh macam Kristian, bayangkan nyanyi, dia singing along kan, choir dia seronok dengan tu, cara dia cinta Tuhan, nyanyi. Okey, Muhammad tak ajar macam tu. Kita faham maksud Muhammad Rasulullah SAW tak ajar macam tu. Bila kita kata contoh macam dekat ibadah Tuhan, dia ada sesuatu yang macam Syiah kan, dia pukul badan berdarah. Nabi tak ajar macam tu. Maksud dia itu yang dikatakan iman dengan Rasul. Pasal kita kata kita iman dengan Rasul, dia dizahirkan bukan dengan kita menyanyi. Bukan dengan menyanyi, bukan dengan bernasyid dan sebagainya. Dizahirkan dengan apa? Ittiba. Kepatuhan kita. Nabi buat apa, kita patuh. Benda tu dipanggil sebagai beriman dengan apa turun pada Muhammad SAW. Dan apa turun sebelum ni kita mengiyakan, kita tak ikut. Kita ikut apa turun sebelum daripada Al-Quran. Kita cuma boleh apa? Clarification, kalau benda tu benar, kita clarify. Berdasar pada apa yang Nabi clarify. Bahkan kalau Nabi tak clarify, benda tadi luar tajuk lebih-lebih. Contoh macam nama Ashabul Kahfi apa, warna anjing dia, jantan ke betina dan sebagainya. Dalam tajuk ni Nabi ajarkan kita, kalau nak Bani Israel cerita pada kita apa-apa, jangan percaya, jangan nafikan. Bimbang kita percaya tapi ia adalah pembohongan. Bimbang kita nafikan tapi ia adalah kebenaran. So Nabi suruh kita stop. Kalau Nabi clarify, dan kita tak perlu diorang pun sebenarnya. We don't need them. Tapi dan tajuk utama ittiba Rasul tadi, itulah tanda kita kata beriman dengan Rasul sebenarnya. Kalau tak bahagian lain mana ada beza. Macam baik akhlak. Mana ada agama ajar buruk akhlak? Mana ada agama ajar buruk akhlak? Tapi beza dia apa? Ittiba Rasul tadi. Di situ yang kita kata alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Di situ dizahirkan sebenarnya. Maksudnya kalau kata orang tu tak bersifat-sifat berkenaan, dan hidayah Quran tak guna. Berapa banyak zaman kita sekarang ni, Al-Quran kata A, dikata B. Kan Al-Quran kata tak boleh, dikata boleh. Al-Quran kata, contoh macam apa turun pada Rasulullah SAW, contoh dari akhir ayat surah Jin. Allah kata apa? Alimul ghaib. Allah Ta'ala ni yang tahu benda ghaib.
fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tak buka perkara ghaib daripada siapa-siapa pun. Illa, kecuali man irtada min rasul, siapa-siapa diridai oleh Allah Taala dari kalangan rasul, among prophet saja. Kenapa rasul saja yang dapat ilmu ghaib? Dia Allah Taala buka, fa innahu, kata rasul tadi, yasluku min baini yadayhi, akan menyusur depan dia, wa min khalfihi, dan belakang dia, rasada, pengawan. Kenapa Allah Taala jadikan macam ni? Ya'lamu an qablaghu risalat rabbihim, supaya Allah Taala tahu, zahirkan bahawa mereka telah sampai ke risalah Allah Taala. Jika tidak akan timbul masalah. Kalau ilham para anbiya datang dari syaitan dan sebagainya, dan kita tak tahu mana satu dari Allah, mana satu daripada diri dia sendiri, daripada diri dia. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri kan kita tahu, Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa, surah An-Najm. Tidak ada dia, Muhammad ini berkata daripada diri dia sendiri. In huwa, tiadalah apa dikatakan oleh dia, illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Maksud dia, lafaz petunjuk Nabi SAW tadi ditunjukkan dengan cara berkenaan. Contoh ini, kita kata ilmu ghaib tak boleh sampai kepada siapa kecuali para rasul alaihi wassalam. Tapi zaman kita pun ramai orang mengaku ilmu ghaib. Ramai bersepah-sepah. Sampai ada orang tu kata macam, tapi ustaz, kalau ilmu tu Allah Ta'ala nak buka, itu hak dia kan. Dia lawan kita lagi. Kita diam. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah ayatul kursi, wala yuhituna min syai'in min ilmihi illa bima sya', dan mereka tak akan meliputi sesuatu daripada ilmu dia kecuali apa yang dia kehendaki. Betul. Tapi faham juga ayat ni, pasal Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Quran ditafsirkan Quran. Bila dalam Allah Ta'ala kata akan dibuka apa yang dia nak saja. Tapi kena tahu, ilmu ghaib tadi Allah Ta'ala dah tutup dah awal. Mana dia tak akan buka melainkan untuk rasul-rasul saja. Tapi semua zaman kita sekarang ni nak jadi prophet. Dia bukan prophet untuk datang syariat. Prophet is actually the one who foretold the outcome or what going to happen. Tu nabi sebenarnya, perkataan nabi itu untuk itu. Berapa ramai orang mengaku nabi, walaupun dia tak guna lafaz nabi, tapi dia mengaku awak besok akan sakit, awak nanti akan dapat baik, awak akan dapat keuntungan, rugi. Ini nampak dipanggil. Yang tak nampak, mana orang tu macam zaman Bani Israel dahulu, mereka nak guidance. Kan dia tanya para rasul, nabi-nabi mereka, dia nak nak pilih raja, so nabi tu pilihkan. Sekian dia minta nabi tu tunjukkan tarikh dan sebagainya. Itu cara mereka zaman dahulu. Tapi bila Rasulullah SAW, rasul terakhir datang, tak ada nabi lain dah. So contoh, connection kita dengan orang yang alim atau orang yang berilmu ni, bukan kita cari daripada dia rahsia Allah Ta'ala. Pergi jumpa Tok Guru, kalau sekiranya anak saya kahwin orang sekian, anak awak nama siapa? Kan, nama dia Mawar. Mim. Wow, dia je. Dia kira kat tu. Yang tu menantu nama apa? Abu. Alif, Ba. Campur tolak bagi dan sebagainya. Okey, tak boleh kahwin. Terus putus tunang, tak boleh kahwin. Sebab sebab ikut foto daripada apa yang nama ni menunjukkan bahawa dia tak boleh kahwin. Seriously? Kan? Al-Quran kata apa? Mana Allah Ta'ala tak buka kan? Alimul ghaib. Allah Ta'ala dia yang tahu benda ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tak buka perkara dia siapa pun. Nobody dibuka. Tapi datang kita ramai. Di sini kita kata apa turun pada Rasulullah, kalau orang tak boleh follow lagi, dan diri dia tak boleh nak iman sepenuhnya, dan Quran datang tapi dia tak percaya, dia berani tolak, dan guidance ataupun Quran sebagai petunjuk takkan menjadi hidayah pada dia. Dia akan jadi makin jauh. Maka dia mungkin kata, betul lah Ustaz kata tu, tapi dia tapi lah. Tapi saya rasa kan macam kita bincang tu surah Asy-Syura ayat 51 berkenaan dengan orang yang tak boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala dia, tak ada siapa boleh berkata-kata dengan dia kecuali di sebalik tabir. Wahyu di sebalik tabir kan Allah Ta'ala kata, wa ma kana basyarin an yukallimahullah illa wahyan. Tidak boleh untuk seorang manusia ni bercakap-cakap Allah Ta'ala dengan dia kecuali wahyu. Au mi wara'i hijab, atau di sebalik tabir. Au yursil rasul, atau Allah utus pada rasul, fayuhiya ilaihi bi idzni ma syaa, atau wahyu pada dia dengan kehendak dia apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki, mana tiga ni saja. So anybody get something from Allah Ta'ala, either ilham, kan datang ilham macam ilham, atau ni Allah Ta'ala bercakap balik tabir, atau Allah Ta'ala utuskan rasul macam kita sekarang dapat. Datang rasul ni diwahyu pada dia, lalu dia ajar pada kita apa Allah Ta'ala nak kita buat. Tiga ni saja. Tapi ada orang kata, tapi ustaz, kalau tu tak mustahil kan? Dia start going. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi, tak mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas sesuatu maha berkuasa. Dia gunakan ayat umum macam tu. Dia lupa ayat lain yang limit kemampuan dia. Jadi secara tak langsung, benda ni akan mendatangkan masalah. Banyak masalah. Bila kita kata dalam masyarakat kita nak ajarkan benda-benda yang betul, nak tunjukkan Al-Quran ini sebagai hidayah,
hanya akan berlaku kalau dia ada kepatuhan. Iman dengan apa turun pada Rasulullah SAW. Dia kalau kata dia tak ada, dan Quran datang, dia akan tolak, reject mentah-mentah. So dia kata, tapi kan kita ada umunian tak ada. Dan Quran Karim, dalam hadis Nabi, cerita ada 3 je kat alam ni. Nabi kata dalam hadis Sahih Muslim, dia kata khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jan, diciptakan jin min marijim min nar, daripada api yang menyala. Wa khuliqa Adam, dan jadikan Adam kama wusifalakum, macam dicerita kepada kamu dalam itu dalam Quran. Quran cerita macam itulah Adam jadi. Tapi datang orang, tapi ustaz, UFO. Tapi orang tu kata nampak bla bla bla, macam-macam keluar cerita. Tak ada. Tak usah bimbang. Tapi kalau diorang datang nanti jadi macam cerita V, dia seorang tak puas hati lagi. Quran kata tak ada. Kan? Bimbang. Jangan bimbang. Kan jaga diri kamu. Paling besar ke atas kamu adalah kematian. Itu paling besar kena jaga. Kadang-kadang sibuk berkenaan dengan benda pelik-pelik ni, tak jaga pun kematian. Sibuk Imam Mahdi lah, sibuk sekian dan sebagainya, lupa berkenaan apa? Kiamat yang dekat dengan diri dia. Itu kematian. Kiamat besar tu dia sibuk. Bila matahari terbit di barat, belajar kaji. Bila Imam Mahdi keluar, belajar kaji. Sedangkan benda tu tak wajib untuk kita. Dia tak ada tanda yang akan jadi. Contoh macam kalau anda kata apa, seorang kanak-kanak meningkat dewasa, suara dia berubah. Itu tak payah kita bagi ubat pun, dia akan berubah sendiri. Tak payah macam, bilakah anak kita ni akan balik? Mari kita kira. Tak payah kira pun, dia akan balik sendiri nanti. Kita mati pun dia akan balik juga. Faham tak? Itu kiamat macam tu. You are not obligated untuk search tarikh dia bila, masa dia bila, apa. Tak payah. Apa anda kerjakan? Faham tak? Itu konten Al-Quran. Itu konten hadis. Datang kita, itu masalah. Quran suruh kita buat benda ini, kita lari ke sini. Heboh cari, manakah jemaah yang betul ada Imam Mahdi? Manakah Imam Mahdi yang sebenar? Siapakah dia? Blablabla. Dia sibuk dengan kabut dia tu. Kan cari jemaah mana yang mungkin ada tok guru dia hebat, alim dan sebagainya. Ada magic-magic. Mungkin kalau Dajjal datang dulu lawan. Apa hal? Kan? Kenapa? Jadi konsep dia, maksud dia, takwa itu penting. Mana takwa itu penting? Dan ciri-ciri takwa tadi kena ada. Barulah Al-Quran itu sampai, anda menjadi seorang yang paling mudah untuk menerima. Tapi kalau ciri-ciri itu tak ada, 6 tu tak ada, kan hilang salah satu, dia ada masalah. Memang masalah. Ya, memang masalah. Baik. Jadi kata kemudian dia menyebut golongan kafir. Itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Baqarah, kan start lepas daripada wa ulaika muflihun, ya. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian innal ladzina kafaru, ni orang kafir, sawaun alaihim, sama saja kat atas mereka, anzartahum, adakah kamu beri peringatan kepada mereka, am lam tunziru, ataupun kamu tak peringatkan, la yu'minu, mereka tak akan beriman. Itu orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala telah apa? Petri, seal ke atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, ke atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, pada penglihatan mereka ada selaput, ada penutup. Walahum adzabun azim. Itu golongan kafir. Kemudian keadaan golongan munafik. Itu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada kalangan manusia ni yang berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhirat. Tapi Allah Taala kata apa? Wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman sebenarnya. Ni golongan siapa? Golongan munafik. Dan mereka adalah dari kalangan Yahudi. Itulah perincian bagi sesiapa yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Bukan luruh. Lurus. Tukar. Luruh dah pula. Jalan lurus. Mana jalan luruh? Jalan lurus. Siapa terjemah tu? Salah type. Okay. Demikian juga firman Allah Ta'ala di sini. Dia kata apa? Dalam surah ayat 136, surah Al-Baqarah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Ayat sampai habis. Mana ayat 136 suratul Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah katakanlah kamu semua. Arahan Allah Ta'ala pada kita semua sekali. Qulu, katakanlah kamu semua, amanna billah, kami beriman dengan Allah Ta'ala. Wa ma unzila ilaina, dan apa turun pada kami. Itu melalui Muhammad SAW. Wa ma unzila ila nabi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, dan apa turun pada Ibrahim dan Ismail, Ishaq, Yaqub serta anak-anak Yaqub. Dan apa diberi kepada Musa, apa diberi kepada Isa, dan sampai ayat berkenaan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Mana ini arahan Allah Ta'ala kepada kita supaya cakap. Dalamnya terdapat perincian nabi-nabi ni beri nikmat ke atas mereka. Mana Allah Ta'ala sebut siapakah golongan yang dapat hidayah tu. Yang mana kita nak minta hidayah kita adalah menyerupai apa yang golongan tadi. Itu golongan pertama adalah para anbiya. So bila disebut nama Ibrahim, Ismail dan seterusnya, itu bukan kerana kekeluargaan, tapi ke atas nama apa? Gelaran bagi orang-orang yang, atau nama-nama orang-orang yang diberi nikmat kata mereka paling dekat dengan kita, the nearest to us.
Yang ambil jauh-jauh kita tak kenal, ambil yang dekat. Sebab kita kata kalau ikutkan ittiba' atau mengikuti, kita nakkan hidayah orang-orang macam ni. Bukan sebab nama ni, kita pun kata, tapi Nabi Ibrahim kan atau nenek orang Melayu. Kan orang Melayu kan tak cabang mana entah. Tak ada pun. Tak ada, bukan masalah nama. Dia masalah orang yang beri nikmat, yang Allah Ta'ala pilih untuk beri nikmat, maka kita minta nikmat yang sama. Pasal mereka dapat hidayah Allah Ta'ala pandu pada mereka. Dalamnya terdapat perincian para nabi-nabi yang diberi nikmat ke atas mereka. Dan dia, Allah Ta'ala firman di akhirnya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tak membezakan seorang pun di kalangan mereka. Maksudnya, kita tak pandang ini kerana keturunan mana dan sebagainya, tak ada. Kita pandang mereka semua adalah para anbiya yang mulia di sisi Allah Ta'ala, dan kita nak supaya dapat hidayah seperti mereka. Dapat hidayah, bukan wahyu, dapat hidayah seperti mereka. Kalau Allah Ta'ala bantu mereka untuk menjadi para anbiya, Allah Ta'ala membantu kita untuk menjadi orang bertakwa. Allah Ta'ala akan bantu kita. So, kita minta benda yang sama. Sebagai pengenalan, dia kata sebagai pengenalan tentang yang dimurkai ke atas mereka dan yang sesat. Yang mana mereka ni, orang-orang yang dimurkai dan sesat ni, membeza-bezakan di antara para anbiya. Sebab itu kita kata, bila di awal Al-Baqarah itu, kita Al-Baqarah, akhir surah Al-Fatihah, kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan? Kemudian bila sebut di awal sifat orang bertakwa, tu kan ada sebut dalam surah ayat keempat. Ya, dia sebut apa? Dia kata alladzina yu'minuna bima walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang beriman dengan apa turun kepada engkau dan apa turun sebelum engkau. Turun sebelum engkau tu pendek kan? Diterangkan balik dalam ayat 136. Maksud dia apa turun sebelum Muhammad? Apa dia? Kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya. Musa dan Isa dan lain-lain. Maksud dia orang-orang golongan ini kita tak pernah membezakan. Mungkin kalau pasal Rasulullah SAW dia ikutkan keturunan Ismail alaihissalam. Tapi apa turun pada Yaqub, apa turun pada Ayub ke Syuaib ke Musa, Harun, Daud dan sebagainya, semua sekali tergolong juga daripada apa? Yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai panduan. So Nabi tak ada kecilkan skop kepada keluarga Arab saja. Mana kita kata walaupun ikut keluarga, dia orang dah putus. Masa dari segi apa? Dari segi connection kan. Banyak di kalangan mereka ni anggap bukannya adik-beradik pun, bukan keturunan pun. Jadi orang-orang Kristian, orang Yahudi, yang Nasrani, dia tak pandang Arab, orang-orang keturunan Ismail ni sebagai keturunan Ibrahim. Dipandang orang je. Pasal kami ni adalah anak-anak daripada keturunan Yaqub AS. Yaqub keturunan Ishak. Ishak daripada Ibrahim. Orang lain tak ada. Dia lupa sebenarnya Ibrahim AS ada 2 isteri. Dia tak ada terima benda berkenaan. So, jadi itu sifat golongan dimurkai. Dan bahkan macam kita kata macam konteks kalau kita panjangkan sikit lagi, dalam Bible kan kita macam kita sebut kan, Adam, Idris, Noh kan. Lepas tu Hud, Saleh, lepas tu Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak sampai habis kan. Kisah-kisah yang ada dalam Bible, Adam ada, Idris, Noh ada. Okey, lepas tu kemudian Ibrahim, Lut ada. Tengah-tengah tu siapa? Saleh dengan Hud tak ada. Nabi Saleh, Nabi Hud tak ada. Yang kita Nabi Saleh Nabi Hud ni, para ulama nyatakan tanah tempat mereka tinggal adalah keseluruhannya di kawasan tanah Arab. Macam orang Nabi Allah, Nabi Hud, dia tinggal di kawasan Yaman, di Ahqaf Yaman. Bertembungan dia dengan kaum dia, kaum Ad tinggal di Yaman. Dan orang kaum Nabi kaum Samud. Kaum Samud itu kaum Nabi Saleh, yang kisah unta disembelih tu kan. Itu pun sama, dia tinggal di tanah Arab. Yang apa dia buat bangunan, dia tebuk bukit, buat rumah dan sebagainya. Kumpulan itu tinggal di tanah Arab, sebelah aja dengan kampung mereka. Tapi mereka tak cerita pun langsung. Tak ada langsung kisah tentang nabi-nabi tadi. Sebab apa? Di sini kita kata para ulama nyatakan ada masalah sikit. Time penulisan tu dia cuma ambil keluarga yang paling dekat. Kalau dia kata Noh tu itu bapa pada Ibrahim, dia turun atas Ibrahim. Kita kata itu terpaksa ambil juga. Adam terpaksa ambil jugalah. Tapi bila sampai pada apa? Hud dengan Saleh tak ada. Hud dengan Saleh tidak wujud. Pasal mereka bezakan. Mana hatta sama kita sekarang ni pada kita umat Islam, semua para anbiya adalah utusan Allah Taala. Semua mereka adalah yang kita perlu imani. Cuma masalah siapa datang awal, siapa datang lewat. Pasal yang datang lewat itulah yang kita akan patuh. Dia tidak akan kita akan ambil awal. Pasal ikut daripada syariat yang the latest is actually adalah yang paling dekat. Yang mana yang terdahulu kita imani sebagai mereka utusan Allah Taala, tapi bila datang rasul berikutnya dia kena ikut rasul yang terbaru. Itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih dia berkata apa? Bila para sahabat Nabi SAW ada yang kadang suka baca apa, macam kisah Umar bin Khattab anhu, dia suka baca dia pernah sekali gembira sebab dapat suhuf, lembaran-lembaran kitab-kitab terdahulu daripada saudara mara dia tinggal di Madinah. Bila sampai esok dia buka benda tu, dia gembira, dia happy.
Bila happy dengan benda berkenaan, Nabi SAW marah. Nabi tengok dia datang jumpa Nabi dan gembira, happy pasal tu, ada suhuf dan sebagainya, kitab terdahulu. Nabi pandang ke dia, Nabi kata, adakah kau ragu-ragu terhadap perkara ini wahai Umar? Mana kau ragu-ragu terhadap urusan ini wahai Umar? Aku datang bawa kamu urusan ini dalam keadaan terang, nyata. Okay, kami selil Bayda, Nabi kata seperti Bukit Bayda. Bukit Bayda ni berkata Mekah, bukit warna putih. Dia kalau kata siang ke malam sama aja. Tak ada siapa sesat. Mana tak ada siapa yang kata, bukit apa ni? Tak ada bukit apa. Dia akan tahu pasal bukit tadi, tak kira siang atau malam, tak ada siapa akan tersilap. Kami selil Bayda. Mana aku datang bawa agama ni macam Bukit Bayda tadi, Nabi kata. Lailuha kana hariha. Malam dia macam siang dia. La yazighu anha illa halik. Takkan terpesong daripada dia kecuali orang yang akan binasa saja. Mana Nabi kata, waktu di akhir hadis tu Nabi kata, waimullah, demi Allah, lau kana Musa hayyan, kalau Musa hayyan, lama wasi'ahu, maka tak boleh untuk dia illa an yattabi'ani, kecuali kena ikut aku. He has to follow me. Tu hatta Nabi Isa AS kalau datang nanti sebagai apa, sebagai datang semula, dia datang sebagai pelaksana syariat Islam. Dia takkan datang sebagai pelaksana bagi agama Yahudi atau apa itu daripada Taurat. Dia akan laksanakan Quran. Dia takkan berhukum dengan hukum Taurat. Dia hukum hukum Al-Quran. Apa yang Nabi SAW berikan, itulah hukum yang dia akan sampaikan. Bukan dengan hukum Taurat. Bukan ikut syariat terdahulu. Ia ikut syariat yang terbaru, the latest. Jadi segi masalah itu kita kata setiap Nabi sama. Tapi apa? Siapa yang dahulu, siapa yang terkemudian, itu akan membezakan kita ikut syariat mana. Tapi segi masalah kepercayaan dan keimanan, sama saja. Dan bahkan setiap para anbiya tadi diberikan hukum ikut berdasar pada bangsa dia atau zaman dia. Sesuai dengan zaman dia, itu yang diarahkan. Tapi bila sampai yang berikutnya, Allah Ta'ala mungkin akan ubah. Berikan apa, Nabi-Nabi ini diberikan macam Musa AS, agama dia tadi. Bila datang Isa AS, Isa reform balik. Mana berikan tahu apa benda yang haram dulu dihalalkan, apa yang tak boleh dibolehkan, mana satu yang tak boleh, mana tak boleh. Macam bila datang Rasulullah SAW, berikan pula apa? Reform balik, perbaharui balik. Mana syariat yang terbaru, ini dia, the latest, perjanjian terakhir. Dia kata apa? Old Testament, New Testament, Last Testament. Ada orang yang sebut macam Ahmad Didat, macam orang apa, macam Zakir Naik. Dia gunakan istilah tadi. Dia kata pada orang Kristian, dia kata apa? Dia kata korang ada New Testament, Old Testament, tapi actually dia apa? The Last Testament kau tak ada. Last. Tak ada lain. Tak ada last. Ini is the last. Tak ada jalan lain dah. Siapa pusing lain takkan sampai. Tu kadang-kadang dah Kristian dah. Dia pergi jadi Buddha. Campur dengan Hindu. Ada banyak pelakon-pelakon yang Hindu. Scientology pun ada. Kan? Sewel sikit. Tak tahu kenapa. Maksud dia tak dapat berikan kepuasan berkenaan dengan tajuk agama itu sendiri. So jadi secara asasnya golongan yang rasa suka membezakan para anbiya ni golongan maghdubi alaihim dan dhalin. Sebab kenapa syiar umat Islam ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah 3 kali. First awal ayat yang keempat, yang ketiga, 1 2 3 Al-Lamim dari kitab la raiba fihi hudal lil ayat keempat. Kemudian 136. Kemudian akhir Al-Baqarah bila kata kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Betul ada syiar dia, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tak membezakan seorang dari kalangan rasul-rasul. 3 kali Allah Ta'ala ulang. Mana awal, lepas tu ayat 136, kemudian ujung surah Al-Baqarah. Mana antara syiar kita adalah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak membezakan seorang pun di kalangan utusan-utusan Allah Ta'ala. Mana kita beriman dengan apa turun daripada Muhammad, kita beriman apa turun sebelum Muhammad SAW. Cuma masalah apa? Pelaksanaan, the latest one kita laksanakan. Tapi apa yang turun pada Musa, benar. Apa turun pada Isa, benar. Apa arahan Musa suruh buat kaum dia bunuh diri, benar. Tadi kita kata macam hari ni Musa marah sangat, dia suruh buat atas nafsu dia, salah. Tak akan berlaku. Dan para anbiya ni maksum. Allah Ta'ala pelihara mereka daripada mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Bahkan semua kata-kata mereka atau lafaz mereka ni adalah wahyu Allah Ta'ala. Sebab itu kita kata guidance tadi penuh pada Rasul. Bagi kita kata apa, dibuka untuk mereka ni ilmu gaib. Tapi mereka tak buat tiap-tiap hari. Kan macam-macam Nabi Muhammad SAW. Ada masa di mana para sahabat baginda mati dalam peperangan. Kalau tahu peperangan tu akan matikan para sahabat, Nabi pun tak nak bagi para sahabat pergi. Kan ini merugikan. Orang Melayu kita jangan main-main. Tiap-tiap hari dia pelangkah. Tahu pelangkah? Dia nak keluar rumah tu dia baca jalan. Sampai tak? Kalau tak sampai, terus keluar. Buat sekali lagi. Okey, sampai, baru keluar. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya, dia kata tapi itu doa. Doa lafaz. Cakap ya Allah selamatkanlah aku. Kalau tak selamat pun kita kata itu kafarah. Kan kafarah dosa kita untuk uji iman kita, tingkatkan apa keyakinan kita dan menjadikan kita seorang yang redha. Itu cara Allah Ta'ala beri pada kita ujian. Ibtila itu bukan benda yang dibenci.
Bahkan benda tu jadi tanda Allah Ta'ala berikan kita peluang untuk bertaubat. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Sajadah ayat terakhir, ayat 3-4 ayat terakhir, Allah Ta'ala kata falanudhiqannahum lil azabil adna duna al azabil akbari la'allahum yarji'un. Falanudhiqannahum, pasti kami akan rasakan mereka, minal azabil adna, daripada azab yang kecil nilai dia, itu dunia lah, dunal azabil akbar, bukan azab akhirat, bukan azab hari akhirat. Akhir dia apa? La'allahum, moga-moga mereka apa? Yarji'un, akan kembali. Gila tak hafal Quran, nak lupa silap. Bukan. Ya, silap. Ya. Tapi lepas ni insya-Allah start daripada minggu depan, setiap ni kita akan ambil 5 ayat atau 3 ayat Al-Baqarah ni. Yang perempuan tasmik masing-masing, yang lelaki saya tasmik. Sebab datang kelas tak saya takkan halau kelas lah. Kan? Saya akan ni kalau tak boleh saya akan tanya teruslah. Tanya-tanya jugalah. Jangan lari sudah. Malu ke lari lepas tu masalah. Okey. Dalam ayat surah Sajadah, ayat yang ke ayat yang ke-21. Wa lanudhiqannahum lil azabil adna. Pasti kami akan rasakan mereka daripada azab yang adna, yang paling ringan, yang rendah. Dunal azabil akbar, bukan azab yang akhir, yang terbesar. Azab terbesar adalah akhirat. Dunia ni bukan besar, sekejap je. Kan kita luka tangan, habislah cerita tu, habis. Luka tangan, nangis, betul habis. Kemana ada orang sampai hari ni menangis-nangis pasal tangan luka? Atau aksiden jatuh motor, kaki selio, sampai hari ni menangis. Masalah lah tu. Pasal dia benda tadi akan berhenti. Actually anything, dunia ni dia akan berhenti. Kita ada lupa. Allah Ta'ala ni cara Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Ada lupa, ada lupa, patut ada apa? Panggil apa? Lupa lah paling besar sebenarnya. Lupa dia sebahagian tu sebut dalam surah Kahfi, dikatakan lupa daripada syaitan. Tapi sebenarnya lupa bukan dari syaitan sepenuhnya. Bahkan kata-kata berkenaan lupa daripada syaitan, itu kata-kata pembantu Musa. Dia kata yang melupakan aku adalah syaitan. Tapi masalahnya Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala tak berikan pengertian di situ. Tapi lupa itu adalah apa? Adalah rahmat. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, nanti kita akan belajar, Allah Ta'ala kata apa? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Apa-apa kami nasahkan, kami mansuhkan daripada sebarang ayat, aw nunsiha, atau kami lupakan ia. Na'ti bi khairin minha, kami datangkan dengan lebih baik daripada dia. Aw misli, ataupun setara. Maksud dia, untuk ganti hukum, lupa itu adalah rahmat lah. Kalau benda tu sepatutnya berat, tapi Allah Ta'ala lupakan ayat berkenaan, maka Allah Ta'ala ganti ayat baru pada Rasulullah SAW. Maksud dia apa? Benda tu menjadi hukum yang terbaru, yang lebih baik. Kau faham tak? Maksud dia lupa tadi rahmat ke? Bukan rahmat lah. Kalau tak ada lupa, orang perempuan tak nak bersalin dah. Kan? Nak bersalin lahirkan anak. Tak ada siapa perempuan nak melahirkan anak. Sakit dia kata tak nak beranak. Perempuan kalau dia kata ni kan, tak ada lupa, dan saya tak nak beranak dah. Kan? Ataupun lupa tak ada, kan? Tak lupa ni macam benda lah. Kita jumpa pakcik tua menangis umur 60 tahun. Pakcik, kenapa menangis? Putus cinta. Bila? 20-an lu. Kan gigi air mata. Tiap-tiap hari tengok je. Masalah. Orang yang mati keluarga, kan? Orang yang kehilangan anak, orang yang kehilangan suami, kehilangan isteri dan sebagainya. Sampai bila menjijih air mata? Pasal apa? Tak ada lupa. Kan? Lupa nangis. Nangis. Jadi Allah Ta'ala jadikan lupa tadi rahmat sebenarnya. Rahmat bukannya ni. Jadi kita kata dia menjadi lupa tadi menjadi apa? Menjadi rahmat untuk seorang. Jadi bahkan kita kata dunia ni punya keseluruhan, bencana dan sebagainya, kehilangan dan sebagainya, ia adalah azab al-adna. Azab yang rendah, yang low class lah, low class. Tak tinggi sangat. Pasal apa? Dia akan hilang, dia akan lupa. Manusia akan lupa. Tapi apa? Dunal azabil akbar. Kami akan rasakan mereka azab yang rendah, bukan azab yang besar. Pasal azab yang besar tadi tak akan lupa. Takkan dapat dilupakan. Bahkan akan terus kekal dan tak ditakuti. Matamat kenakan azab yang dunia ni sebelum azab akhirat. Kenapa? La'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali. Jadi Allah Ta'ala berikan azab musibah tadi tu menyampah ke sayang? Menyampah ke sayang? Sayang. Tapi kita lupa, kita macam apa hal lah kena. Tak, Allah Ta'ala sayang. Sebab kenapa kalau siapa-siapa yang belajar Al-Quran Karim, dia akan nampak bahawa setiap musibah itu adalah benda yang baik untuk diri dia, untuk muhasabah balik, untuk perbaiki diri, untuk supaya jangan sombong, untuk supaya sekian. Kalau dia kata dia kan datang kelas tafsir Quran, kemudian lepas ni semuanya baik, everything is good, so lepas tu dia akan macam, wah, orang ni kena musibah sebab apa? Tak datang kelas. Dan aku datang kelas tak kena musibah. So in the end dia bangga pula. Dia bangga diri.
Dia besar diri lepas tu. Kan jahanam nama dia. Kan? Kalau kata lepas kita datang kelas pun tapi sakit juga, demam juga dan sebagainya. Maksudnya Allah Ta'ala sayang lah. Supaya kita apa? Muhasabah diri. Tengok kita ni manusia, bukannya malaikat. Bukannya sampai peringkat tu peringkat takkan sakit. Para anbiya sakit. Para anbiya sedih, para anbiya kehilangan. Datang kita ni ada jampi untuk tak hilang barang. Pula kan? Perasan tak pelik-pelik dia kata. Saya tengok, perhatikan dalam masyarakat kita ni, kalau tuan-tuan perhatikan ada orang kata ayat ini, ayat itu, ayat ini, surat lawat ini, selawat itu. Dia letakkan fadilat. Takkan mati pada hari sekian, takkan ini, takkan itu. Siapa kita nak menentukan benda berkenaan? Para anbiya ada. Ada orang macam tu tau. Dia bagi ayat-ayat takkan mati dengan, kalau tak nak mati dengan musibah, mati dalam keadaan tu dalam keadaan yang teruk. Doa Allah Taala. Ada su'ul khatimah dan sebagainya. Kan nak husnul khatimah. Benda tu kita minta pada Allah Taala. Bukan yang kita datangkan dengan ayat ini, ayat itu dan sebagainya. Jampi ini, jampi itu. Siapa ajar? Kan? Ustaz ajar dia kata. Tidak ustaz ajar. Masalah ustaz. Ustaz televisyen ada. Dulu ustaz internet je, sekarang ustaz televisyen, mufti televisyen. Yang macam fatwa keluar. Benda tak ada dalam mazhab mana-mana pun dia keluarkan. Suka hati je. Contoh dia kata apa? Kalau sekiranya pergi ke Mekah, orang tak kunut, anda kena kunut juga pasal anda orang mazhab Syafi'i. Alasan dia kerana orang mazhab Syafi'i kena kunut lah. Kalau imam tu tak kunut, anda kunut juga. Dia tak tahu ke batal semayang. Kalau dia kata orang tu mencanggahi imam dia, batal semayang. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, untuk dipatuhi. Idza kabbara fakabbir, bila takbir kamu takbir. Idza raka'a farka', bila dia rukuk kamu rukuk. Idza sajada fasjud, bila dia sujud kamu sujud. Bukan kita kontradik dia. Datang ni, tapi kita mazhab Syafi'i. Sejak bila mazhab Syafi'i mengatasi arahan Nabi SAW? Bila arahan Nabi kata benda tu untuk rukuk, sujud. Meaning that tak boleh kita canggahi dia. Everything yang imam tu buat ikut. Kalau imam tak kunut, tak payah kunut. Kalau imam kunut, ikut kunut. Tu dah pula. Janganlah kita macam, tapi kita mazhab Syafi'i. Sejak bila mazhab Syafi'i mengatasi top up atas Islam, atas arahan Nabi, tak boleh atas. Dia penjelasan. Mazhab ini penjelasan. Bukannya main. Mazhab ni cabang. Mana menjelaskan apa dalam Quran dan hadis Nabi. Bukannya menjadi atas daripada Quran dan hadis Nabi. Bukan apa mazhab kata. Bahkan mazhab jelaskan pengertian hadis Nabi SAW. Faham tak? Bukan cara macam kita sering lihat. Tapi fatwa tu keluar lah. Kena juga baca. Kerana kita mazhab Syafi'i. Siapa ajar? Kan? Siapa ajar? Kalau imam tak baca, jangan baca. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau imam tak sujud sahwi, kita sujud sahwi, kita batal solat. Kalau imam tu bagi salam, kita rasa macam aku terlupa serakaat. Terlupa tak ada hal. Pasal benda tu dah tanggung oleh imam. Kita buat sujud sahwi je, solat kita batal. Faham tak? Tapi saya mufarakah. Ni mazhab tambah lagi. Tapi kita mufarakah. Kita sujud sahwi, kita mufarakah. Jadi tak apa kot. Tak apa kot lagi. Tak apa kot. Kot tu masalah tu. Dia pun tak tahu ya ke tidak. Dia kata. Ni masalah, faham? Jadi secara tak langsung kita kata, jangan kita salah faham. Mana ada bacaan inilah itu dan sebagainya untuk dapatkan kebaikan semua sekali dunia tak boleh. Pasal kita manusia, kita masih lagi hamba Allah Taala. Mana Allah Taala nak kenakan apa pada kita, tu hak dia, milik dia. Kita doa wajib. Dia bagi apa, kita redha. Tapi ni kita kata kena belajar, bina diri kita masing-masing ikut kadar, ikut belajar dan makin tingkatkan rasa berkenaan. Jangan kita ikut dengan sangat dengan faham-fahaman pelik-pelik ni. Jadi macam tadi kata, orang-orang yang dimurkai tadi, dia bezakan para anbiya. Kerana apa? Kerana mereka ni memang sifat syiar mereka. Adapun umat Islam tak. Syiar mereka adalah semua para anbiya itu sama, tetapi berbeza syariat berdasar kepada zaman masing-masing. Dan terakhir syariatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu je jawapan kita. Nothing more than that. Yang kita kata macam, tapi Isa kata sesuai zaman dia. Zaman Muhammad datang tak dipakai dah. Kerana atas dasar pelaksanaan. Tapi berkaitan iman sama. Percaya akhirat sama. Percaya Adam adalah makhluk pertama sama. Tak ada yang lain. Yang dia datang keluar, ada Adam lain sebelum Adam. Dalam Bible pun tak ada. Datang kita, ada Adam lain sebelum Adam. Kenapa? Sebab ada makhluk lebih tua daripada Adam. Kat mana? Dekat Afrika. Tengkorak dia 5 juta tahun. Adam baru 6,000 tahun. Saya pun kata dengan orang tu, mana ke tengkorak Adam, kita letak sebelah. Kan compare lah. Adam AS besar. Kan? Ini orang yang dijumpa 5 juta tahun tu, saiz kita. Mana saiz manusia biasa. Dia tiba 5 juta tahun. Tu yang sekarang ni dia punya idea manusia semua asal dari Afrika. Betul tak? Why? Pasal punca yang tengkorak tadi ditemui, dia orang start build up. Mana African is actually dia original orang kata genetik bla 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 untuk dunia. Saya gelak kata dia orang ni mengarut dah. Dia ada masalah. Bila kata orang kata Adam makhluk pertama, habis.
Dan Adam AS, apa situ nazira'at, 60 hasta tinggi dia. Bukannya pendek. Takkanlah kepala dia kecil besar kita guna badan panjang macam galah itu. Faham tak? Mestilah badan dia besar. Dan Adam ada makhluk terbaik, terelok. Jadi kita kata bila tapi lebih tua dari Adam ini makhluk ni. Kita kata mana Adam punya? Bandingkan. Kan 6,000 tahun Adam. Saya kata siapa cakap? Semua orang cakap. Siapa cakap saya kata? Lepas keluar dalam Bible. Dalam Bible kita jadikan hukum. Mana boleh? Kan? Ni kita kata kena belajar, faham So itu adalah asas. Pasal di sini kita minta dengan Allah Taala dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dalam Al-Baqarah diterangkan mana ciri-ciri orang yang dapat nikmat, mana ciri-ciri orang yang apa? Dimurkai dan sesat. Sebab kenapa? Sepanjang surah tu diterangkan. Dan macam saya kata, syiar pertama Allah terangkan antaranya adalah tak ada pembezaan di antara para anbiya. Pasal orang-orang yang sebelum kita ni suka beza-bezakan para anbiya. Dia kata kau macam ni, tapi dia dulu. Dia kata tapi Musa dulu. Bila Isa datang kan, dia kata Musa dulu. Kan bila Musa datang Musa lah, dia kata dia angkat dia awal lagi. Kalau Musa bercakap, tapi atau nenek kita dia sentiasa apa ni, arguing dengan para anbiya. Bagi mereka ni setiap para anbiya ni perlu diikutkan, mereka jatuhkan supaya tak perlu wajib diikuti. Tu kita nampak dalam Bible banyak kita kata cerita-cerita yang memburukkan para anbiya. Matlamat dia satu je. Bila para anbiya ni jatuh dia punya status, contoh macam ada kes berzina dengan menantu lah, berzina dengan anak dan sebagainya. So benda-benda tu matlamat asal dia supaya apa? Jatuhkan kedudukan para anbiya supaya tak payah ditakuti dan ditaati lagi. Arahan amaran mereka jangan takut. Dan suruhan mereka tak payah buat. Larangan mereka jangan tinggalkan. Pasal kita jatuhkan status orang berkenaan ni kaedah biasalah. Dalam politik pun buat macam tu. Kan kita orang tak tengok dalam muka orang tu, dia tengok macam video dia, astagfirullahalazim, tak senonohnya orang ni. Mungkin cakap dia betul, tapi apa dengan video tadi kita jatuhkan terus, buang. Atau gambar atau nama dan sebagainya. Macam tu para Yahudi dahulu macam tu cara mereka. Dalam Bible memang dia gunakan macam tu. Burukkan para anbiya, matlamat dia macam tu. Memang kita kata dalam Islam kita berhujah dengan tajuk. Jangan kita jatuhkan orang dengan personality dia. Kalau dia pembohong, kita kata dia pembohong. Straight. Tak boleh pakai sebab dia pembohong. Bukan sebab mak dia dulu, bapak dia dulu, adik dia masuk penjara, abang dia penangis dadah. Itu kan tajuk dia. Soalan apa dia cakap betul ke tidak? Bukannya dengan kita jatuhkan credibility orang berkenaan dengan keluarga dan sebagainya. Kita kata benda ni berlaku dalam kisah para anbiya di dalam Bible memang siapa baca sedih. Nak sebut tu takut. Kan dalam terjemahan Quran biasa diletak kat depan tu, awal tu disebut Israiliyat dan sebagainya kan. Memang dia letakkan sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa apa dalam Islam dengan apa dalam agama sebelum Islam ni, tentang kita dan para anbiya tu ada sikit ni contradict. Bukan sedikit jauh. Maksudnya cara kita menghormati para anbiya tak sama dengan mereka. Mereka para anbiya ni mereka permainkan suka hati. Tapi macam saya katalah, bila orang tanya kenapa dia buat macam tu, sebab jatuhkan kedudukan para anbiya dan tak perlu patuh mereka dah. Sulaiman dikatakan di akhir hayat dia menyembah berhala. Dah sebut Sulaiman yang ajarkan sihir. Kemudian disebut contoh macam tak macam bapak dia Daud. Daud dulu adalah yang taat perintah Tuhan. Tapi yalah, dia mainkan. Dia alih sini, dia tolak sini, dia ambil nabi ni, dia burukkan, dia ini dia burukkan supaya setiap para anbiya tadi punya arahan tidak lagi dipatuhi. Okey. Kerana itu dia menyusulkan dengan firman ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. 137 suratul Baqarah. Lepas ayat Allah Taala kata berimanlah kamu, katakanlah kami beriman dengan sekian dengan para anbiya ni, apa tu nama kami, apa tu nama Ibrahim dan sebagainya. Lepas tu Allah Taala susulkan dengan apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman dengan serupa apa yang kamu beriman, maka mereka telah dapat petunjuk. Dan ini kita kata confirm, bukan setakat benda kecil. Hatta sekarang ni apply. Kena apply lebih teruk lagi. Kena emphasize tajuk ni. Sebab banyak orang salah faham bila dia kata kan pernah dengar salaf dan khalaf. Akidah salaf, akidah khalaf. Pasal benda ni bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, diorang mana ayat ini tuju pada mereka, tapi bukan sangat tuju mereka, tuju pada semua bangsa dunia ni. Mana walaupun asal kisah ini hanya kembali kepada kisah Yahudi dan Nasrani, tapi Allah Ta'ala kata fa in amanu, dan jika mereka beriman bimithli ma amantum bihi, dengan serupa apa yang kamu beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat petunjuk. Serupa kamu beriman, siapa kamu tu? Orang-orang beriman. Betul lah? Siapa orang beriman dimaksudkan? Para sahabat.
Pasal yang hidup ketika mana ayat ni turun. Pasal mereka adalah orang yang membawa syiar Islam ketika itu. Maka Allah Ta'ala kata, kalau mereka percaya, beriman seperti mana kamu percaya atau kamu beriman, maka mereka telah dapat petunjuk. Meaning that anybody beriman kepada Allah Ta'ala atau Rasulnya atau kitab atau akhirat dan syurga neraka dan sebagainya, tidak seperti iman para sahabat, mereka takkan dapat petunjuk. Siapa-siapa beriman tentang Allah atau para malaikat atau Rasul atau kitab-kitab dan sebagainya, atau hari kiamat atau qadar-qadar, tanpa atau tidak seperti yang diimani oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia punya iman tadi tidak apa dikira, bahkan dia takkan dapat hidayah. Ayat 137 suratul Baqarah. Maksud dia ini macam satu apa, dalam satu debat di antara Adan Ar-Umar, salah seorang ulama dia dari Syria, dalam tajuk berkenaan dengan Syiah. Kan golongan Syiah ni kan dia gitu dan sebagainya. Jadi dia kata apa? Dia kata dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan ni ayat ni, fa in amanu, dan jika mereka beriman. Mereka ni asalnya ditujukan kepada apa? Kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi lepas tu apply pada apa? Semua bangsa. Kalau mereka beriman dengan seumpama apa yang kamu semua imani, beriman dengannya, maka mereka dapat petunjuk. Kalau mereka beriman macam kamu beriman, mereka petunjuk. Dan ini kena apply juga pada apa? Pada umat Islam ini sendiri. Yang kata macam apa, zaman salaf dahulu, apa-apa tentang akhirat atau syurga atau neraka dan sebagainya, kita percaya totally macam mana para sahabat percaya. Bahkan para sahabat, mereka salaf ni, mereka dengar apa Allah Ta'ala firmankan, mereka tak argue atau persoalkan detail. Contoh macam bila kita pernah bincangkan itu, melihat wajah Allah. Dalam hadis Nabi SAW, para sahabat tanya Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? So Nabi jawab dengan hadis Nabi kata, adakah kamu akan berhimpit-himpit, bersesak-sesak pada hari yang apa, yang dalam bulan 14, bulan purnama, tidak ada di antara kamu dengannya awan? Para sahabat kata tidak. Kan takkanlah kita, contoh macam kita di Petaling Jaya, di di Kota Damansara, di sekian, katakan malam bulan 14, malam ni kot, malam ni kan, mana ni kan, mana ni jadi malam ni katakan, kalau kita duduk di mana-mana, kalau tak ada awan, kita perlu ragu-ragu tak yang awan tu adalah bulan, bulan tu adalah bulan? Perlu ragu macam ini bukan bulan kot? Ada tak? Tak ada kan? Maksudnya kita tahu itu bulan, kita tengok, dan tak berhimpit-himpit, tak sesak pun, kita duduk mana pun kita akan nampak. Betul? Adakah kamu, dia kata tidak, kami tak akan ragu-ragu dan sebagainya. Lalu dia kata, adakah kamu akan berhimpit-himpit, bersesak-sesak pada hari, pada tentang matahari, pada tengah hari yang tiada di antara kamu dengannya awan? Para sahabat kata tidak. Nabi kata, macam tu kamu lihat, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu pada hari kiamat nanti. Macam tu kami lihat, Nabi kata. Tapi Nabi terang macam tu, para sahabat stop. Para sahabat stop. Golongan khalaf, dia kata, tapi kalau Allah Ta'ala tu bertempat, maka dia dilingkungi oleh masa dan tempat. Kan dia ada di tempat, maksud dia dilingkungi oleh masa dan tempat, maka dia adalah makhluk. Ini sebab dia kata macam timbul, bukan lihat dengan mata kasar, mata hati. Ini cara mereka. Maksud dia, ikut para sahabat, benda tu tadi Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Nabi kata akan lihat, Nabi kata akan lihat. Don't stop situ je. Tapi golongan yang berikutnya datang, yang bukan beriman cara para sahabat, datang satu benda ayat dia akan persoalkan macam Mu'tazilah kan, bila yang tentang Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala Quran kata Allah Ta'ala innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ataupun dalam surah Al-Mujadalah, ayat pertama, Allah Ta'ala qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sebenarnya Allah telah mendengar kata-kata wanita yang menghujah engkau berkenaan suami dia. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu pada Allah Ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakum, Allah Ta'ala mendengar perbualan kamu berdua. Innallaha, kita kata secara asasnya ayat itu terang kita tajuk Allah Ta'ala mendengar perbualan itu. Maksud dia, Aisyah kata, aku dalam bilik aku pun macam sama-sama aje. Dia kata alangkah mendengarnya Allah Ta'ala. Aku dekat, tapi aku tak dengar sangat bunyi apa yang disembangkan oleh mereka. Cuma dengar sikit perkataan dia, Aisyah kata. Tapi Allah Ta'ala dengar sungguh. So Allah Ta'ala berikan penyelesaian untuk masalah berkenaan. Nama wanita tersebut Khawlah binti Sa'labah. Dia suami dia zihar dia. Dia dah tua, suami dia kata apa? Punggung kau macam punggung mak aku. Dia actually wording in Arabic is actually the way to tinggalkan isteri tapi tak cerai. Digantung tak bertali. Tapi last sekali Islam beri solution. Mana kalau lafaz berkenaan,
Ada niat atau tanpa niat. Ada kata dengan niat, ada kata tanpa niat. Kan tak sengaja sebut, lain cerita. Yang sengaja sebut dan sebagainya. Anyway, lafaz tersebut bila dilafazkan, maka kalau sekiranya dengan niat untuk menggantung isteri tanpa bertali dan sebagainya, maka automatik benda tu tidak lagi menjadi boleh gantung bertali, tak bertali. Lepas tempoh tertentu, tak sentuh juga isteri, maka cerai, automatik cerai. Dia tak boleh macam dia akan macam tu. Tak. Macam zaman kita sekarang ni banyak jadi kes macam tu. Jadi orang tu dia tinggal kami tak bertali. Kan, tak ada bertali. Tali apa tu? Kan? Maksud dia tali rapiah yang putus lah. Maksud dia tak ada sebarang ikatan, tak beri nafkah. Yang isteri pula tak tahu hak. Tak tahu hak. Sedangkan dia dalam akad sebenarnya dah sebut dah. Kalau saya dia sebut kan, kalau isteri saya tinggalkan, saya sakiti. Taklid itu sebenarnya, kalau dia kata isteri tu pergi je, terbukti suami tak bagi nafkah, automatik putus. Macam seorang suami kata, kalau Manchester menang, kalau seorang suami kata pada isteri dia, kalau Manchester menang, engkau jatuh talak berapa sekian. Dia sebut saja, jalan. Manchester menang, bini dia terus jatuh talak. Dia gantung Manchester menang lah. Tapi kalau dia kata contoh macam tadi lah, macam dia kata dia sebut macam tu, maka automatik jatuh. Kalau saya tinggalkan isteri saya, kalau. So jadi secara tak langsung, bila kita perhatikan balik, lafaz-lafaz yang kita kata dalam tajuk tadi, Allah Ta'ala kata dia dengar lah. Tapi Mu'tazilah dia tak boleh terima. Dia kata apa? Dengar, kalau dengar tu dengar macam mana? Pasal kita mendengar dengan gelombang suara. Dia kata ada gelombang, ada vibration. So kalau dia kata Allah tak dengar, apa alat dia terima dengar tadi? Kalau ada alat, masalah. Pasal kalau ada alat, Allah Ta'ala makhluk. Allah Ta'ala tak pernah kata dia ada telinga. Allah Ta'ala kata dia dengar. Okay. Bila Allah Ta'ala kata dia dengar lah. Tapi dia kata, tapi tak boleh dengar. Kalau dengar Allah Ta'ala macam dengarnya kita, maka Allah Ta'ala makhluk. Dia kata. Pasal Allah Ta'ala perlukan alat untuk mendengar dan sebagainya. Last sekali dia kata apa? Allah Ta'ala mendengar tapi tak mendengar. Allah Ta'ala mendengar tapi tak mendengar. Sebab kalau mendengar, pasal benda kita lafazkan ni kan melalui gelombang suara, kena ada udara dan sebagainya. Bukannya macam kalau, faham tak? So in the end, last sekali diorang bincang macam tu. Macam Musa bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia kata kalau Musa dengan Allah Ta'ala bercakap, bahasa apa? Kemudian suara garau ke perlahan? Kemudian kenapa tak bunyi tadi? Mana benda tadi kita kata salah lah. Allah Ta'ala kata dia bercakap dengan Musa, dia cakap Musa, laisa kamitslihi syai'. Stop situ. Itu yang para sahabat stop. Tapi golongan ni kadang-kadang khalaf dan sebagainya, kadang-kadang separuh mereka ni, dia go on perbincangan tentang Allah Ta'ala ni melampau-lampau. Sedangkan Allah Ta'ala berikan dah dalam Al-Quran Karim, fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bi, dengan apa kamu beriman. Mana apa kamu wahai para sahabat imani, kamu wahai beriman imani, mereka beriman macam kamu beriman, mereka dapat petunjuk. Maksudnya kalau tak beriman macam tu, maksud dia petunjuk takkan dapat. Allah Ta'ala berikan satu garis guideline. Mana orang-orang Yahudi Nasrani tak dapat, apa lagi seorang Muslim yang datang lewat daripada para sahabat, kalau tak beriman cara para sahabat, maka dia akan salah. Jadi ikut cara para sahabat dalam pemahaman. Yang kita cuba nak buat sendiri, idea baru, emphasize kan, kita inovasi, kita improvise, gandakan. Macam para sahabat macam ni, kita pusing macam ni pula. Tak ada, tak perlu pada benda berkenaan. Iaitu kepada jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat kata mereka, sebenarnya kamu mendapat petunjuk. Kamu siapa? Kamu tu adalah apa? Para sahabat itu sendiri. Bukannya umum. Kalau tidak macam ada orang-orang yang salah. Kan golongan yang pelik-pelik kan, yang zikir lompat dan sebagainya. Takkan ada orang termasuk dalam ayat ni? Pasti tak termasuk. Kalau mereka beriman seperti kamu beriman. Kalau iman lompat zikir, maka akan berjaya. Ataupun contoh macam pergi kubur baru doa kita makbul. Iman datang mana? Para sahabat tak pernah percaya macam tu. Macam ada orang tu pergi berdoa, baru ni dia keluar. Rupanya kat Kedah jadi dah kes. Apa nama entah kumpulan tu. Dia, saya tinggal handphone, saya tak tunjuk gambar. Okey, dalam tu dia pergi kubur tu, dia pergi dekat kubur ni baca apa maqamat apa ada apa tak nama dia kejap. Tak ingatlah siapa saya kirim, bersiapa abang ni gambar email. Masuk lubang kubur tu. Bukan masuk lubang kubur. Dia orang dah start pergi kat kubur berdoa kat situ. Dekat Kedah dah start dah. Ada setting dekat Facebook translate. Yang tu yang dekat dia, itu lama. Tapi yang baru ni, yang actually ada baru. Mana baru lagi jadi. Maksud dia, kita kata start dari that point, dia akan getting lah. Kalau kita fikir balik, ayat Quran tadi kata apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau kamu beriman macam mana kamu, mereka beriman macam mana kamu beriman. Kamu tu para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Maksudnya kalau siapa try selain iman para sahabat, maka dia akan gagal. Akan gagal lah, pergi macam-macam benda jadi. Kita kata kena jaga bab ni. Baik. Ke-8.
Sesungguhnya hadis dan ijma' terhadap tafsiran hadis itu dan hadis Nabi dan juga ijma' para ijma' yang berlaku terhadap tafsiran yang dimurkai ke atas mereka adalah golongan Yahudi, dan orang-orang yang sesat ad-dallin adalah orang Nasrani. Mereka telah menyebut dalam surah Al-Fatihah mengikut susunan pada waktu mereka. Okey. Maksud dia lalu disusulkan dengan surah Al-Baqarah segala apa yang dia ucapan kepada ahli kitab khusus Yahudi. Contoh dalam surah Al-Baqarah kan, bila Allah kata ghairil maghdubi alaihim. So dalam surah Al-Baqarah mula dengan al-maghdub dulu. Sebab kenapa dalam surah Al-Baqarah siapa-siapa kita baca dalam tu semua sekali tentang apa? Ya Bani Israel dituju kepada apa? Kepada Yahudi. Bukan kepada Nasrani. Nasrani tak ni lagi. Okey, maksud ikut susunan, ikut di sequence. Jangan kita tengok yang awal Baqarah tu. Awal Baqarah tu iman, orang kafir, kemudian orang munafik. Tak. The content. Dan satu juzuk pertama tu start daripada ayat 40 ayat ke-40 sampai akhir juzuk yang pertama. Di situ semua kisah ya Bani Israel, wa idh akhadna mithaqa Bani Israel. Kan kita kata banyak orang kata apa pasal mereka ni adalah golongan maghdubi alaihim. Golongan yang tahu kebenaran, kenal kebenaran, tapi apa? Menyembunyi kebenaran dan menentang kebenaran. Tu beza dia. Pasal orang actually pasal manusia ni sesat dengan dua sebab. Manusia sesat dua sebab. Pertama, salah niat. Kedua, salah faham. Manusia boleh terpesong dua sebab. Pertama, salah niat. Salah niat ni actually orang tu dia tahu dah benda salah, tapi niat dia geram, dia nak meninggi ke atas orang lain dan sebagainya, maka dia takkan patuh pada kebenaran. Alasan kerana apa? Kerana inilah nafsu dan sebagainya. Maksud dia niat dia salah. Macam contoh macam bila Bani Israel, kalau kita perhatikan dalam Quran, bila diorang bercakap pada Musa AS, dia kata apa? Contohnya macam bila dia lafazkan lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Kami takkan beriman engkau hai Musa sampai kami nampak Allah Taala nyata depan kami. Lafaz tu untuk apa sebenarnya? Adakah untuk beriman? Tak. Bukan untuk pasal nak beriman. Kalau nakkan tanda, Musa tunjuk macam-macam dah. Belah lautan Musa tunjuk. Ular telan, kan? Telan tongkat dan tali ali sihir tunjuk dah. Tangan bercahaya tunjuk dah. Belalang, katak, darah, kutu. Apa lagi? Katak, darah, kutu, kemarau. Ini diorang nampak sendiri depan mata diorang macam mana Musa AS ni dibantu Allah Ta'ala. Datang di padang pasir, tak ada makanan, turun makanan. Actually nothing dah nak minta. Tak ada benda nak perlu minta. Dah mana dah datang dah benda tu, bukti berkali-kali. Nak minum air, tak ada air. Musa ketuk tongkat ke batu, keluar mata air. Diorang minum dan sebagainya. Bukan setakat tengok, minum. Bukan dengar cerita, minum. Maksud dia diorang ni tahu dah kebenaran, tapi setiap kali dilafazkan soalan pada Musa. Contoh macam bila diorang kata apa? Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Doa pada Tuhan kau untuk keluarkan daripada kami ni tanaman-tanaman dan sebagainya. Kan diorang dapat makanan dari langit. Tapi diorang tak nak tanaman lah. Nak bawang lah, nak bawang putih lah, nak kacang lah, nak apa. Macam dia permintaan diorang tu sebenarnya sincere ke tidak? Tak sincere pun. Dia sentiasa nak macam nak kenakan Musa AS. Boleh lari, tinggalkan. Hatta ketika mana diorang kata apa? Bila mana Musa AS tinggalkan diorang 40 hari kan? 30 hari. Itu kan maksud dia bila lafaz-lafaz keluar. Atau contoh macam kisah lembu. Yang kita bincang tu kan 67 sampai 74 surah Al-Baqarah. Kan kisah tu pendek, tapi dalam kisah tu kan Musa kata inna dia kata inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Taala perintah kamu untuk sembelih lembu. Lepas tu dia kata apa Musa? Qalu atattakhiduna huzwa. Engkau ambil kami buat gurau ke wahai Musa. Lepas tu Musa kata qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah Taala daripada aku menjadi golongan yang jahil. Lepas tu dia kata qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dia kata terang doa pada Tuhan kau, bukan Tuhan kita, Tuhan kau. Ayat yang agak kasar. Cakap pada Tuhan kau, doa pada Tuhan kau, yubayyin lana, agar diterang kepada kami mahi, apakah dia lembu yang dimaksudkan. Lepas tu Musa berkata qala innahu yaqulu innaha, dia berkata bahawa ia adalah lembu tadi adalah baqaratun, lembu yang la faridun wala bik, tidak tua sangat, tidak muda sangat, awanum baina zalik, pertengahan di antara itu. Fa'alu ma tu'marun, buatlah apa yang diperintahkan. Maksud dia tak perlu apa benda dah. Tapi bila dia tanya lagi, tanya sebab apa? Dia tak nak buat. Dia bukan tanya sebab nak buat, dia tanya sebab tak nak buat. Sampai mungkin Musa terbelit sikit ke? Salah. Dia nak macam tu. In the end, student pun ada macam tu. Dia tanya soalan tentang solat malam kan, pusing sini pusing sana, last sekali tak payah buat. Kan? Buatlah dulu kan 2 rakaat, orang kata 2 rakaat, tapi kalau lagi.
Kalau saya tidur dulu ke, orang kata boleh buat apa saja sebelum tidur tak apa, selepas tidur pun tak apa. Tapi lagi. Kadang-kadang separuh tu bagus, sincere lah. Separuh itu, dia tanya soalan pelik-pelik sampai last sekali tak payah buat. Tak boleh buat lagi pun. Soalan tu panjang gila. Kita dengar macam biar benar. Banyaknya kemuskilan. Sampai takut nak ajar banyak-banyak. Ini pun complicated. Nak ajar baru lagi. Tak lagi complicated. Jadi Musa AS ketika dia kenakan oleh Bani Israel. Soalan tu sebab diorang ni perangai jahat. Dia salah niat. Bukan salah faham. Salah niat. Dia punya intention dia bertanya tadi. Semuanya bukan intention yang pure. Semua ada di sebalik tu dia nak apa. Dia nak kenakan Musa AS. So jadi ini kumpulan pertama yang sesat. Itu kumpulan Yahudi ataupun Bani Israel yang dekat dengan Yahudi. Bani Israel tapi dekat dengan Yahudi. Ya, jadi Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Baqarah, kan? Nampak? Fatihah sebut maghdubi alaihim. So ikut sequence, the first one is actually apa? Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah semua disebut ya Bani Israel, ya Bani Israel, tuju kepada apa? Yahudi. Okey. Dia kata apa? Lalu mereka telah disebut dalam surah Al-Fatihah mengikut susunan pada waktu mereka. Itu ikut timeline. Yang mula-mula sekali Yahudi, kemudian datang Nasrani. Lalu mereka disusulkan dengan surah Al-Baqarah dengan segala apa yang dalamnya dia ucapan kepada ahli kitab, khususnya Yahudi. Dan apa yang terkumpul dalamnya dari sebutan berkenaan Nasrani juga tidak berlaku dengan pernyataan ucapan. Kalau Nasrani disebut tapi tak ada direct, macam wahai orang Nasrani, wahai, tak. Disebut ya Bani Israel tu akan datang kepada apa? Yahudi. Okey, itu dalam surah Al-Baqarah. Kemudian disusulkan pula lepas Al-Baqarah dengan Al-Imran. Dan kebanyakan apa dalamnya dalam surah Al-Imran ini daripada ucapan kepada ahli kitab, ya ahli kitab, ya ahli kitab, adalah kepada Nasrani. Kerana sungguhnya 80 ayat dari permulaannya adalah turun kepada rombongan Nasrani Najran. Ada rombongan Nasrani daripada Najran datangnya Rasulullah SAW. 80 ayat pertama surah Al-Imran tujukan kepada mereka. Tuju kepada mereka. Sebenarnya datang dalam sebab turunnya ayat-ayat berkenaan. Dan ia diakhiri dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 199. Allah nyatakan sungguhnya di antara ahli kitab, inna min ahli kitab, adalah ada orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuju pada siapa? Pada orang-orang Nasrani. Ini adalah bentuk keindahan di dalam susunan dua surah berkenaan. Seolah-olah apabila tadi sebut dalam surah Al-Fatihah, dua kumpulan tadi, dia menceritakan pula dalam setiap surah sesudahnya surah Al-Fatihah, keadaan setiap kumpulan mengikut susunan. Mana maghdubi alaihim, nak tengok Yahudi. Kalau dhalin, tengok Nasrani. Nasrani ni golongan salah faham. Salah faham. Ialah, seriously, dalam Al-Quran Karim kan, bila Isa dilahir, ataupun dalam mereka sendiri tengok, Isa ni lahir dari perut wanita, makan, pergi tandas dan sebagainya, tapi boleh jadi Tuhan. Macam mana? Nampak? Memang dari kontradik langsung. Diorang tak boleh nak faham berkenaan Isa ini manusia. Hanya Nabi Allah Ta'ala utuskan menjadi panduan untuk manusia, bukannya menjadi Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan berkongsi kuasa dengan Tuhan. Bahkan Isa sendiri kata dalam Bible kan, sampai sekarang written, mana I by the hand of God, mana aku dengan tangan Tuhan, mana dengan kuasa Tuhan, aku hidup kaya mati, aku buat sekian, aku buat sekian. Meaning that dia buat benda berkenaan bukan dengan diri sendiri. Tapi orang Kristian sering kata apa? Son of God. Kalau ikut lafaz son of God pula, masalah. Adam pun son of God. Semua para anbiya, banyak keseluruhan mereka dapat son of God. Itu yang Ahmad dia kata, dia apa? God have God sons by tons. In bertantan lah jumlah tadi, bertantan jumlah dia dalam Bible. God have son of by tons. Tan TOA and tan lah. Mana jumlah tu banyak sangat. Son of, jumlah tadi tu banyak. Mana banyak disebut. Hatta Bani Israel keseluruhannya, mereka children of God. Sebab itu dipanggil. Sebab apa? Sebab mereka ni disayangi macam anak Tuhan, macam anak. Kan dulu kan zaman bila Musa AS kan, dia minta apa? Nak minum, diberikan. Nak makan, diberikan. On the spot. Kita umat Islam, para anbiya selepas itu, tak dapat. Bahkan hatta Nabi Muhammad sendiri, para sahabat, bila nak gali parit, kenapa? Kena gali. Tak ada macam, ya Allah, datangkanlah Jibril supaya korekkan parit untuk kami. Kan Jibril AS besar. Tak, Jibril besar. Kalau dia buat macam ni, kan sayap bersatu buka, gelap dunia ni, timur ke barat. Tapi kalau dia kata, bayangkan jari dia besar mana agak-agak. Malaikat memikul arash, di antara sini ke sini, 70 tahun perjalanan, penerbangan burung yang laju, ataupun kuda yang laju. Kita jalan ke Kedah dan sebagainya kan, jarak kan, kita kata, ini kan, berapa jam dapat sekian, berapa tu kita. Bayangkan berapa jarak, besar. Kalau satu malaikat tadi buat kerja, kan, datang, Allah Ta'ala suruh galikan je. Kan mudah. Tapi umat Islam letih, penat, tak payah pergi perang. Kan? Nak apa benda je minta. Ya Allah, kami lapar. Datang makan di langit. Tak ada dah.
Sebab apa Allah Ta'ala stop benda tu? Sebab sebenarnya manusia ni, macam kita pernah ajarkan dahulu, kita bincangkan, dia ilmu yakin tu lebih penting berbanding dengan hakul yakin. Oh, tak faham. Jadi, bila manusia ni nak clarify satu benda, dia boleh clarify dengan 3 cara. Contoh macam bila saya kata, air ni harga 1 sen. Air ni harga 1 sen. Betul macam, mana ada 1 sen? Air 1 sen, dia kata. Tapi dia kata, tapi Ustaz Ali takkan tipu, dia Ustaz. Walaupun dia cakap macam tu, tapi hati dia masih lagi apa? Goyang. Nak faham benda ni betul ke tidak, cara dia macam mana? First, dia berkaitan dengan ilmu. Cara dia, saya sebut. Kemudian televisyen sebut. Semua kita semua dah. So khabar ni, kita jumpa semua kawan kita daripada Mekah, daripada sekian, satu dunia semua kata air ni 1 sen. Semua kita kata takkan orang pakat ramai-ramai nak tipu kita. So kita cakap okey, percaya yang macam tu dipanggil ilmu yakin. Just only because of knowledge, kita percaya benda berkenaan. Walaupun tak nampak, tak beli, tak minum air berkenaan, tapi kita percaya. Sebab apa? Sebab orang cakap, semua sekali cakap. Last sekali kita kata apa? Air ni 1 sen. Betul? Second cara dia adalah dengan cara kita nampak. Itu iklan kata, tak beli lagi, anda tak beli lagi. Iklan besar, daripada pasar spesialis tu, signboard besar, ganti gambar perempuan baring dengan apa? Air 1 sen. Tak, sini semua saya tak faham. Letak perempuan baring tu sebab apa? Kan, kenapa dia letakkan perempuan baring? Kalau kata anda inginkan badan macam ni, datanglah ke Mary Friends apa tak? Dia letak macam tu. Tak senonohnya. Kenapa? Masalah dia. Memang letak perempuan baring ke? Lintas kan, ada OCD tu macam mana? Okey. Kan? Jadi ni air ni 1 sen letak. 1 sen air ni. So kita nampak, tak beli lagi. Tapi dia cerita kepada kita nampak dah. Dia panggil ainul yakin. Why do you believe? Pasal tulis, written macam tu. So nampak. Atau nampak orang beli, nampak cerita. Kita tak pegang lagi. Bukan kita beli sendiri, tapi kita dengar orang kata, atau kita nampak sendiri benda berkenaan. So dia panggil ainul yakin. Tapi last sekali hakul yakin. Hakul yakin apa? Pergi beli sendiri. Bawa 1 sen, 5 sen, dapat 5 botol. So lepas tu kadang orang kata, betul ke tidak? Kita ada masalah tak nak percaya? So kita beli sendiri. Kita minum dah sendiri air 1 sen. Tahu tak? So hakul yakin. Tapi problem dia sekarang, dalam tiga-tiga tadi, dua perkara yang akhir, itu yang sering orang nak. Dan itu sebenarnya benda yang Bani Israel dapat. Bani Israel kalau kita perhatikan, mereka dapat benda ni. Kan nampak turun dari langit makanan. Nampak tak? Terbelah lautan, dapat balik Firaun mati. Kemudian pergi tengah-tengah padang pasir, panas dipayungkan dengan awan. Kalau kita kali ni dapat payung awan, datang kelas Yasin Taklim, awan payungi lepas tu. Gimana cuba kan? Kan? Kita cuba kan? Lepas tu tak ada vitamin D pada muka. Kan? Contohnya pada kita kata pergi dipayung oleh awan kan? Kita rasa macam mana? Ini bukan ainul yakin, ini bukannya ilmu yakin dipanggil. Ainul yakin, hakul yakin. Baik dia kita mengalami sendiri benda tu. Tapi perasan tak? Diorang tak takwa pun. Sikit tak takut. Bahkan dirasakan apa tahu? More privilege, meaning that Tuhan sayang diorang. So kalau buat benda pun Tuhan takkan marah. Sudah sekali menyebabkan mereka apa? Makin teruk. Itu benda mereka dapat. Mana kita kata daripada segi asasnya, golongan yang maghdubi alaihim ni, Bani Israel ni, diorang ada masalah ni. Masalah dahsyat sangat. Diorang terlampau kata percaya Tuhan sayang diorang sebab nampak macam-macam. Kita tak dapat. Yang Allah Ta'ala sayang kita, tapi bukan macam kita sebut macam anak tadi lah. Allah Ta'ala sayang kita, tapi tunggu akhirat. Sekarang di dunia ni, letih, penat, kan? Dituduh teroris, dituduh sekian, dituduh ekstremis, dituduh melampau-lampau, too religious, terlampau beragama sangat, kan? Tak moderate, tak ada wasatiyah dia panggil. Dari wasatiyah, anything, macam-macam kena. Anyway, bila kita perhatikan balik, Bani Israel dulu, la ilah Allah, kan? Ni, petik je dapat. Macam anak, itu maksud macam anak tu. Dia actually macam anak. Dia rasa macam anak Tuhan. Kan? Dia kata nahnu abna Allah wa ahibba'u. Nahnu abna Allah. Kami ni anak-anak Allah. Wa ahibba'u, dan orang kesayangan dia. Sampai dia kata apa, kalau masuk neraka takkan masuk melainkan sekejap je. Sebab dia orang nampak macam ni. Kita umat Islam diberikan Allah Ta'ala tahu. Suruh ambil asbab, lapar, masak nasi, masak makanan. Bukan macam ya Allah lapar, tunggu. Kan, bertunggu tu dulang dari langit turun. Kan? Lepas tu kata ya Allah panas hari ni. Kan duduklah bawah tempat teduh, pasanglah kipas. Dia macam
Tunggu. What are you waiting? Tunggu apa? Tunggu awan masalah itu kita kata, itu yang kita kata kita ni apa yang Allah Ta'ala sebut tentang apa diorang macam anak Tuhan tu, itu nilai yang sebenar diorang. Sampai tapi apa jadi dengan ainul yakin, hakul yakin, tetap tidak takwa. Sampai kena sanggup untuk melafaz pada Musa alaihissalam, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau dengan Tuhan kau pergi perang, kami tunggu sini, duduk tunggu sini. Maksudnya lafaz itu keluar setelah apa segala Musa tunjukkan, setelah apa bukti Allah Ta'ala berikan. So menunjukkan apa? In the end, ainul yakin, hakul yakin tak guna. Atau iblis sendiri pun tahu neraka syurga, tapi apa? Tak takut Allah Ta'ala pun. So meaning that kita kata dari segi apa? Ketakwaan itu, anda sebenarnya bina takwa dengan ilmu, bukan bina takwa dengan tunggu nampak. Macam kita nak nampak neraka, nampak syurga, minta mimpi. Lepas mimpi jahat juga. Kan bom-bom minta nampak hantu kan. Nampak hantu, nampak alam gaib. Tak senonoh juga, menunjukkan berapa? Ainul yakin tak guna. Datang ustaz, dunia tu bagi emas seketul. Walau macam tu pun, tapi perasan tak orang tu tak takwa pun? Tak takwa pun, nothing. Tak beri kesan apa-apa. Dari segi ketakwaan tak perlu. Sebab kenapa kita kata yang penting untuk seorang manusia ni percaya dengan ilmu, iman dia bina atas ilmu, bukan di atas benda-benda nampak. Yang kena paksa diri kita macam sampai nampak baru percaya. Salah. Kalau ikutkan sebenar kita pakai sekarang. Yang boleh cakap tu kan. Contoh macam kita kata kita duduk macam ni. Ini nak sebut apa ilmu yakin ni. Kalau keluar ular belakang ni, daripada sini pun keluar ular senduk. Tuan-tuan duduk apa? Tuan-tuan buat apa? Bunuh. Lari. Apa? Bunuh kalau gangster. Kalau tak gangster lari. Mana positif, mana negatif? Positif. Kalau gangster bunuh lah. Kalau tak gangster dia lari. Okey, betul tak? Maksudnya secara asasnya kita lari. Kalau saya tanya orang yang lari tu, nombor dia lari, saya tengok lari, biasa lari. Mana dia orang tunggu? Okey. Saya ingat dulu apa rumah abang ipar saya dekat Uliam ada dorang anak ular kecil macam ni je. Tahu ular senduk. Satu. Apa ada petang saya tu tahun 2005, 2005. Ular tu keluar di longkang. Nak banyak longkang pun tak lepas anak ular tu. Abang-abang yang datang situ tu, yang 40 tahun lebih, 40 50 tahun ke atas umur dia, bawa kayu, bawa parang, bawa sekian kan. Ular tu bersatu je. Oleh kerana pasal pernah beli ular kan, diorang minta saya datang, saya ambil tong kayu seorang tu, saya tekan kepala, saya ambil. Sebalik rumah kata dah habis dah. Betul-betul saya potong gigi ular tu, bela kejap lah. Tapi ular tu dia ni sikit. Ular sebenarnya kalau buang gigi, dia tak patut lah. Kan, dia tak boleh patut sebenarnya kalau dia tak ada gigi. Dia bahaya bila ada gigi je. Anyway, yang kisah abang-abang dia datang, bawa kayu, bawa tongkat, bawa bulu runcing dan sebagainya semua ada. Tapi rupanya apa? Anak ular kecil je. Okay, kalau kita tanya orang yang lari kerana nampak ular, kenapa lari? Ular berbisa, bahaya. Kalau patuk, mati. Soalan, pernah kena patuk? Pernah nampak orang mati kena patuk selain cerita Hindustan? Tak betul, ini serius. Pasal benda tadi kita kata tak ada siapa manusia. Ainul yakin, hakul yakin kan. Kita tak pernah kena patuk ular. Tak pernah nampak orang mati kena patuk ular depan mata kita. Tapi kita percaya betul-betul. Nampak ular tu menggelupur, kita lari. Menggelupur, lari sungguh-sungguh. Tak kena patuk, tak pernah tengok mati kena patuk. Tapi kenapa? Sebab abah kata bahaya, mak kata bahaya, atuk kata bahaya, nenek kata bahaya, orang kata bahaya, pak saudara kata bahaya, jiran kata bahaya, semua kata bahaya. National Geographic kata bahaya, Discovery Channel kata bahaya, kerajaan Malaysia kata bahaya, kerajaan India kata bahaya, kerajaan US kata bahaya, semua kata bahaya. Kita tu nampak ular kita lari kan. Sebab apa? Ilmu je. Bukannya dia nampak depan mata. So meaning apa kita belajar sekarang? Kita belajar benda sebenarnya ilmu yakin memadai untuk apa? Membina ketakwaan. Bukannya dengan hakul yakin atau ainul yakin itu sendiri. Pasal hakul yakin, ainul yakin, tunggu sana. Dia kata apa? Dan dia kata apa? Dia menceritakan dalam setiap surah dan susunannya, dia kata ini adalah bentuk keindahan dan susunan dua surah berkenaan, seolah-olah apabila dia telah sebut dalam surah Fatihah dua kumpulan berkenaan, dia menceritakan dalam setiap surah sesudah Al-Fatihah keadaan setiap kumpulan mengikut susunan yang berlaku padanya. Dan kerana apa? Ini adalah permulaan surah, kerana ini dia kata apa? Mengikut susunan yang berlaku padanya. Dan kerana ini permulaan surah An-Nisa
adalah pernyataan mengenai Yahudi dan akhirnya pernyataan mengenai Nasrani. Maksud dia macam tu juga. Mana awal dia Yahudi, akhir dengan Nasrani. Dalam surah An-Nisa sendiri. Kat Al-Baqarah, Al-Imran, betul An-Nisa. An-Nisa awal dia Yahudi, akhir dia dengan Nasrani. Menunjukkan bahawa itu aturan Allah letakkan. Cantiknya susunan Al-Quran. So that when you read something in Fatihah and after that dia datang, dia masih lagi ada relate. Bukannya putus macam tu saja. Faham? Okey. Dan insyaAllah kita akan masuk nanti bahagian yang ujung ni. Kemudian kita masuk nota, buku nota yang baru, insyaAllah nanti berkenaan dengan tajuk ni. Tapi permulaan mungkinlah saya, yang perempuan masing-masing bolehlah kot ambil kawan. Hafal nanti 5 ayat atau 3 ayat ke. Janganlah tak hafal, kan? Ini rugi sebenarnya. Belajar tafsir Quran, tak hafal Quran, payah, rugi. InsyaAllah kita akan belajar macam tu. Mana lepas tu kita ambil apa, dia punya aturan. Orang seronok pergi tengok harfiah bestnya. Tapi sebenarnya bukannya apa benda tu penting. Yang pentingnya adalah pemahaman. Jadi lepas ayat ni barulah kita masuk dengan kita akan bincang, ambil ayat, kemudian kita akan apa? Masuk tafsiran sikit Mana kita kata tafsir menyuruh dan sebagainya ada lepas tu. Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Ada soalan? Okey, pengumuman. Kuliah khas Sabtu. Hari ni lah. 25 Mei 11.30 pagi, khas untuk muslimah sahaja. Laki balik atau tutup telinga. Okey, dah maksud dia ni untuk perempuan saja. Welcome to Womanhood, a guide to your cycle and more, according to the Quran dan Sunnah, oleh akak Ummu Zainab, isteri kepada Syekh Yunuka Trada. Kali ini akan bincangkan tentang isu-isu seksual untuk muslimah 15 tahun ke atas. Siapa bawah umur, so balik. Kedua, bulanan. Kuliah bulanan hari Ahad esok 26 Mei 3 petang. Sambungan kitab syarah Syarah Usul Thalatha, Explanation of the Three Fundamental Principles, karangan Syekh Muhammad bin Utsaimin. Pengajian asas akidah yang penting untuk seorang Muslim. Kedua-dua ni dalam bahasa Inggeris. Kejap lagi bahasa Inggeris juga. Ketiga, program-program baru pada bulan Jun dan Julai. Sila rujuk poster di kaunter pejabat. Ada program baru insya-Allah kita akan adakan. Tiga rujuk di sana. Okey. Jadi wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak print lagi. Oh, tak print lagi. Tak apa, ni bahasa Arab dulu. Start hafal. Kita ambil nanti insya-Allah 1 sampai 5. Baca 1 sampai 5, petang ni baca pula ayat 2 ayat, sampai kita lah and so on. Ni pasal kita kalau lepas tu kita masuk, kita baca ayat, lepas tu kita tafsir. Ayat tafsir kita ambil itu. Tapi kena hafal lah. Kalau boleh hafal. Rugi. Mana saya sebenarnya saya terlepas kelas macam tafsir tafsir hari Selasa pagi. Ya, kadang-kadang ayat tu 2 ayat je, 2 ayat, 3 ayat, seminggu 2 ayat. Takkan tak boleh hafal kot. Rugilah. Kita ada peluang untuk menghafal sambil belajar pengertian dia. Belajar buat dua-dua sekali serentak. Kan? Dan kena faham bahawa tak ada benda, tak ada benda rugi. Yang penting kita belajar, sekalipun tak jadi ulama sekalipun tak apa. Benda tu Allah Ta'ala kira sebagai effort kita buat belajar agama ni, Allah Ta'ala akan kira sebagai jalan ke syurga. Faham? Yang kita ni effort tak ada, nak mudah aja. Tak ada test, tak ada periksa ni. Orang lain ada periksa lari. Kita bagi test je cuma lari, tak datang kelas lah. Ni hari ni tak ada, hari ni banyak orang balik kampung. Kan? Pasal start sekolah. Anyway, akan datang insyaAllah kita akan start hafal ni tafsir. Tapi ingat, saya akan minta supaya dihafal ayat-ayat yang ingat 3 ayat ke 2 ayat ke. So bila kita habis setiap satu ni paragraf pertama ni kita ambil 1 sampai 39 je. First 1 sampai 39. Kemudian 40 48. Dia macam tu, dia ada segmen-segmen dia. Pasal kita dah kata bahawa dalam tafsir maudhu'i diagih-agihkan tajuk Al-Baqarah ni kepada segmen. Di sini Allah nak cerita apa, sini orang cerita apa sampai akhir habis surah berkenaan. Jelas 5 ayat, 3 ayat. Tengok keadaan. Kita katakan banyak lah. Bagi 10 kali lari terus. Kan 10 ayat seminggu lari terus. Sikit-sikit lah, sikit-sikit. 5 ayat awal tu insyaAllah dah boleh dah Okey. Ya. Ada any advantage ke yang terkait solat dan ikut yang kita sebenarnya kena hati? Tak ada. Kalau anda kata dengar sini, satu benda. Memakai pakaian putih ada galakan yang Nabi SAW, tetapi untuk lelaki. Kalau untuk perempuan tak digalakkan. Pasal bila dia kain putih ni, dia dalam keadaan cahaya yang terang dia akan nampakkan sub badan. So actually tak digalakkan. Tu sebab kenapa dia kata orang-orang wanita ni pakai warna-warna yang gelap, yang tidak cerah sangat dan sebagainya. Cuma kita Melayu kita ni kadang-kadang pelik sikit. Ada benda kita buat, benda yang benda tu kadang-kadang benda tu Nabi galakkan, tapi galakkan untuk lelaki, bukan untuk wanita.
Ada Nabi kata pakailah dia pakaian kamu yang putih, kerana ialah pakaian untuk orang yang dikapankan kamu dengan warna berkenaan. Nak pergi ihram pun macam tu juga. So itu pakaian Nabi galakkan warna dia. Tapi bukannya mesti putih, tak. Ini colour. As long as orang tersebut boleh semayang. Macam kita sekarang ni, soalan bila orang tanya, apakah aurat wanita? Bagaimana kalau dia sepatut hadir depan orang ramai? Soalan tanya apa tau? Boleh tak semayang sekarang ni? Dengan pakaian anda pakai, boleh semayang tak? Kalau boleh semayang, dan anda dah telah pakai tutup aurat. Kalau anda kata tak boleh semayang, maksudnya anda tak aurat lagi. So simple je. Pasal orang tu kena semayang ni, boleh semayang. Dan tutup aurat dah. Macam ni covering dah apa yang dituntut dari Islam. Warna tadi kena tengok. Kalau warna-warna cerah dan sebagainya, tak berapa digalakkan kerana dia akan attract. Itu je. Extraction. Kadang-kadang nampak kain berkilat-kilat kan, kilau-kilau. Kita tengah mengajar, dia gelip, terkejit mata tengok kan. Pasal benda tu terlampau attract kan. Jadi benda tu kita kata sepatutnya dielakkan lah. Pasal untuk wanita ni, dan nak attract diri dia, attract suami je, bukan attract orang lain. Orang bukan suami dia, orang yang haram tengok dia, bukan mahram dia, maka jangan digunakan, jangan dia buat macam tu. Dan Islam tak digalakkan langsung. So warna-warna yang gelap itu tak mengapa untuk pakai solat dan sebagainya. Bahkan kita kata perempuan cover diri dengan cara berkenaan. Bukan sangat covering, the colour, choices colour tadi main peranan juga. Bukan tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Jangan pakai warna ni. Jangan. Tapi dia ada kadar lah. Kita ni faham apa kadar yang kita kata biasa, apa kadar yang kita melampau. Di dalam masyarakat kita di Malaysia ni, colour-colour biasa ni banyak. Cakap pakai tu biasa. Tapi kalau akak pakai macam tu, pergi ke Sudan dan sebagainya, akak akan menjadi attraction. Bukan, Sudan tak? Yaman. Sudan tak benda. Sudan atau Afrika, negara Afrika, saya ingat, saya dulu belajar ada baju Melayu. Warna kuning. Kuning betul, kuning raja. Nak kata keturunan raja ada juga, tapi tak adalah kita pakai keturunan raja kan. Tapi cerita baju kuning tu, saya duduk di Sudan, saya boleh pakai. Hari raya dan sebagainya boleh pakai. Pergi ke Yaman, tak boleh. Kita pakai, kita malu. Bukan. The situation, masyarakat mereka tak pakai colour macam tu. Kita keluar je, tengah-tengah orang ramai, kita menjadi attraction. Macam dia kata tengok pasal cara kita pakai. Macam di Yaman, kalau tuan-tuan keluar pakai kain pelikat kan, keluar akan pakai t-shirt, pakai kain pelikat, jalan bila ke mana, tak ada hal. Saya buat macam tu kat Malaysia, orang kata kan, hantar orang pergi airport saya pakai kain pelikat. Orang tapi tak cakap apa kan. Nak marah Pak Muntur tak boleh marah. Saya menantu dia tengok saya macam tu, tapi tak cakap apa lah. Saya teman kan, waktu hantar tu saya pakai pelikat je. Pelikat Melayu, kain pelikat Malaysia. Tapi kat Yaman masalah lagi, dia tarik gitu kan, dia macam batik lepas. Maksud dia, kata-kata lain benda tu tadi, apa, tak, kita kata kat Malaysia ni, tengok tempat lah. Ada tempat tentu kita pakai benda tu, lantak kan. Jadi kalau macam ada orang pakai baju jarang dan sebagainya, dia attract orang. Dan kita nak attract betul, siapa kita nak attract? Nak buat benda berkenaan, fikir dulu, pahala ke dosa? Pahala atau dosa? Itu tanda kita tak ada takwa. Kalau kita langgar putih, kelabu, hitam dan sebagainya, tak pernah fikir tak dosa pahala, maksudnya takwa kita goyang tu. Ada sikit masalah. Kita tak ada restriction dengan Allah Ta'ala. Tak ada rasa macam apa patut buat, apa jangan buat. Nothing. Sedangkan kita tahu kita menumpang alam Allah Ta'ala, tapi kita langgar semua sekali. Actually contradict lah dengan pengakuan kita. Faham tak? Jadi pakai baju warna apa, lantakkan, tak kisah. As long as benda tu boleh solat dalamnya, pakai, tak ada masalah. Tapi warna putih tadi memang tak ada sebarang galakkan, tak ada sebarang penekanan. Bahkan lafaz yang datang dalam hadis Nabi SAW adalah untuk orang pakai putih tadi, bukannya wanita. Maka nak ihram, wanita boleh pakai warna apa saja. Yang tentukan bahawa kain ihram tadi putih untuk lelaki, untuk bukan perempuan tak ada masalah. Pakai apa saja, kecuali jangan niqab, jangan pakai sarung tangan. Pakai lain benda, pakailah. Nak pakai ropol ke apa ke, gitu ke, pakai, lantakkan. Lelaki tak boleh. Tak boleh cover kepala, tak boleh pakai apa benda berjahit dan sebagainya. Lelaki. Kalau perempuan, pakai apa dia nak. Jangan niqab, jangan pakai ni, jangan pakai sarung tangan. Itu je. Lain semua dia nak pakai apa, pakailah. Kalau apa tapi kena pandai. Pilih colour tadi, jangan pakai colour yang attract orang. Pasal kita kata kita nak pakai, kenapa? Kita tanya soalan. Nak pakai warna sekian lah, nampak Vogue Vogue. Apa benda Vogue tu? Ngarut je. Tahulah. Kan? Nak ni. Sebelum kahwin nak kau Vogue. Lepas kahwin astagfirullahalazim kan. Salah lah, tak boleh tu. Wallahu a'lam.